Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Yang berusaha Puan Nur Azah Mukmin, Timbalan Ketua Pusakawan USIM, mewakili Encik Jasmine Jaimun, Ketua Pusakawan USIM, Puan Hariza Muhammad Yusof, Ketua Bahagian Penerbitan USIM, yang juga merupakan program ini merupakan sinergi bersama di antara perpustakaan dan juga bahagian penerbitan USIM, ahli-ahli panel yang kemudiannya nanti akan saya perkenalkan seorang demi seorang, para pensyarah, kaki tangan USIM, seterusnya hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tidak dilupakan juga tuan-tuan dan puan-puan, kita ada jemputan-jemputan daripada luar yang alhamdulillah hadir ke majlis ini. Kalau boleh saya sebutkan namanya sama seperti saya. Okay. Kita ada di belakang sana Tuan Yazid Muji daripada Unit 10. Kita ada juga Cik Nazmi daripada Berita Harian. Okay, dan yang lain-lainnya. Terima kasih diucapkan kerana sudi menerima undangan kami di perpustakaan USIM ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk membuka majlis kita pada hari ini supaya mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Muhammad Hafizi Ahmad, Pusakawan Unit Koleksi Undang-Undang, untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana zunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna sighara wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal muallimina wal muallimat wal mujahidina wal mujahidat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini berhimpun ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas dan tidak terhitung banyaknya. Justru Engkau berkatilah dan rahmatilah program ini agar ianya bermanfaat kepada kami keseluruhannya. Maka keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan, muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman, dan bukakanlah hati kami dengan maghfirah ilmu, dan sinarilah hati-hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu, seperti mana Engkau sinari bumi-Mu dengan cahaya matahari sepanjang zaman. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah diri kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa berpegang teguh kepada ajaran Quran dan Sunnah-Mu. Hindarkanlah kami dari sebarang bentuk penyelewengan terhadapnya. Moga dengan itu kami dapat digolongkan di dalam golongan hamba-Mu yang beruntung dan berjaya di akhirat kelak. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Hafizi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, majlis kita pada hari ini sebenarnya tidaklah formal, tapi ia lebih bersifat kepada santai, boleh juga dikatakan sebagai informal, kerana kita tak perlu memberatkan apa-apa juga yang memang kadang-kadang sudah berat. Kerana kalau kita beratkan program kita pada hari ini, maka ahli-ahli panel kita juga akan merasa berat, tuan-tuan dan puan-puan juga akan merasa berat, malah saya yang mengendalikan majlis juga akan merasa berat. So biarlah ia tinggal sebagai santai dan bersahaja. Makna dalam erti kata lain, komunikasi di antara tuan-tuan dan puan-puan berserta dengan ahli-ahli panel kita sangatlah dituntut. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, format ataupun bentuk diskusi perpustakaan kita pada hari ini adalah
Yang pertama sekali, setiap ahli panel, kita ada 3 orang, setiap mereka akan diberi masa 15 ke 20 minit untuk berdiri di rostrum ini dan berbicara tentang topik yang telah diberikan terlebih awal atau terlebih dahulu, dan kemudiannya sebaik sahaja panel yang ketiga tamat membentangkan pembentangan, maka kita akan terus kepada sesi soal jawab. Dalam erti kata lain, tuan-tuan dan puan-puan dipersilakan sekiranya ada soalan untuk bertanyakan apa-apa juga kepada ahli panel kita. Dan insya-Allah sesi pada hari ini berkonsepkan juga perkongsian pintar antara tuan-tuan, puan-puan dan juga panel-panel kita yang ada pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya akan membacakan biodata ataupun latar belakang ahli-ahli panel kita sebentar lagi. Sebelum itu saya ingin menjemput atau mempersilakan ketiga-tiganya. Yang pertama, yang bahagia Dr. Kamaluddin Nordin Marjuni daripada USIM dipersilakan untuk tampil ke hadapan. Yang keduanya dipersilakan Ustaz Radhihan Sa'ari daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Dipersilakan Ustaz. Dan yang ketiga, satu-satunya kumbang di kalangan ahli panel kita, kali kedua, Bunga, minta maaf. Dah nak buka dah ni. Kali kedua, beliau berada di Perpustakaan USIM. Dipersilakan Puan Nisa Harun. Tersasul kali yang pertama. Saya mohon tuan-tuan dan puan-puan untuk berpindah ke sebelah Puan Nisa, boleh Berpindah di sebelah Puan Nisa, boleh Ke tak bagi? Puan Azhar tadi dia macam... Puan Azhar tadi macam tak bagi Dia suruh saya duduk sana. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, izinkan saya membacakan sedikit latar belakang ahli-ahli panel kita pada hari ini. Sebenarnya banyak, panjang. Ustaz Radhihan bila saya print 16 muka surat. Begitu juga dengan Puan Nisah dan juga Dr. Nordin, Dr. Kamaluddin. Semuanya sangat hebat, punya keterampilan yang tersendiri. Saya mulakan dahulu dengan yang bahagia Dr. Kamaluddin, sasu kali kedua. Dr. Kamaluddin berasal daripada Indonesia, Jakarta. Mendapat PhD daripada Faculty of Darul Ulum Cairo University, Egypt. Yang mana tajuk PhD beliau adalah Zaidi and Sunnis Criticism of the Ismaili Aqidah and Philosophy. Begitu juga dengan master beliau di Darul Ulum dan bachelor beliau juga di Azhar di Mesir, tetapi di University Al-Azhar, Faculty of Law. Betul doktor? Dan specialization Dr. Kamaluddin adalah Islamic Theology, Islamic Philosophy dan juga Islamic Thought. Dan research interest doktor adalah Sunnah dan Syiah, basically comparative study. Betul Dan di antara peranan-peranan yang dimainkan oleh doktor dewasa ini, antaranya beliau adalah pakar Syiah bagi Jabatan Agama Islam Selangor, penulis bagi Darul Kutub Ilmiah di Lebanon, penulis bagi eramuslim.com dan juga director of Ma'had Syawarifiyah Jakarta. Betul nak ulas memang panjang lah latar belakang doktor ni. Saya rasa cukup sekadar tu. Kalau ada yang berminat nanti boleh tanya lagi, saya boleh cerita lagi latar belakang Dr. Kamaluddin. Seterusnya kita lihat pula latar belakang Ustaz Radhihan. Sebaya dengan saya, kacak bergaya orangnya, bersongkok hitam. Saya rasa sebenarnya nampak Ustaz Radhihan dibangi tempoh hari, cuma tak sure ya ke tak. Tak apalah, kalau dia ada dibangi waktu tu memang saya terserempak dengan dia lah. Berasal daripada Kelantan
dan mendapat pendidikan dalam di peringkat universiti di Al-Azhar Mesir dalam bidang usuluddin. Okey, dan banyak belajar di pondok di, sebagai contoh, Pondok Al-Yusufiyah di Kelantan, juga pernah belajar di UM, di Darul Dusuki Al-Muhammadi di Mesir dan yang lain-lainnya. Buat masa ini, Ustaz Radhihan berada atau bekerja sebagai penolong pengarah penyelidikan di unit kawalan media, bahagian perancangan dan penyelidikan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Itu sedikit latar belakang, dan saya sebenarnya berhajat untuk tunjukkan biodata Ustaz Radhihan ni kepada tuan-tuan dan perempuan. Memang banyak penulisan, banyak terlibat dengan projek-projek ilmiah dan sebagainya. Memang orang yang hebat kita bawakan pada hari ini. Okay. Yang ketiga di sebelah saya, okay, jika tadinya saya sebut kumbang, saya tukar balik, dah jadi bunga. Okay, Puan Nisa Haji Harun, sebagaimana saya nyatakan tadi, kali kedua beliau datang ke sini. Kali pertama waktu wacana buku Lentera Mustika tahun 2010 kalau tak silap saya. Tapi saya tak ada masa itu, alangkah ruginya saya. Okay. Tak ingat kenapa saya tak ada. Okay. Dan buat masa ini, beliau adalah penasihat kepada Ujian Ilmu Enterprise, penulis sepenuh masa. Dalam masa yang sama juga mengajar di, kalau saya refer di sini, di UM dan di Universiti Putra Malaysia. Betul puan? Okey. Sebelum ini beliau adalah seorang peguam, dan sekarang ini dalam sedang melanjutkan pelajaran dalam Sarjana Kesusastraan Melayu di UKM. Sebelum ni beliau telah ada sarjana undang-undang UKM, juga ada diploma in Syariah Law and Practice di IIUM. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, banyak novel yang telah ditulis oleh Puan Nisa, banyak cerpen, dan banyak juga hadiah-hadiah yang telah beliau menangi. Saya rasa kalau tuan-tuan dan perempuan nak tengok, boleh refer pada Puan Nisa punya blog lah. Okay, tak perlu saya nyatakan di sini. Memang orang hebat. Okay. Tuan-tuan dan perempuan, saya rasa saya tak perlu nak ulas lebih panjang. Saya ingin memulakan majlis kita pada hari ini dengan mempersilakan Yang Berbahagia Dr. Kamaluddin Nurdin Marjuni, pensyarah kanan yang juga buat masa ini adalah ketua program Akidah, betul Doktor? Akidah dan Dakwah, Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada Encik Yazid yang telah memberikan kesempatan ini, dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada penganjur daripada diskusi ini, iaitu daripada Jabatan Perpustakaan dengan penerbitan USIM. Karena waktu yang begitu singkat dibagi, sebenarnya saya siapkan untuk 1 jam, jadi hanya 15 minit. Jadi saya usahakanlah untuk meringkas apa yang saya akan sampaikan insyaAllah. Dan lagi pun sebenarnya slide ini sudah ada di tangan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ketika kita mendengar Syiah, apalagi di Indonesia, itu yang ada kesan itu di pikiran akan terjadi peperangan. Ini di Indonesia ya. Jadi kalau sebut aja Syiah, berarti di situ ada ketegangan di situ. Jadi di Indonesia ini memang sudah lama dah Syiah ini bergaduh. Jadi bukan hanya setakat secara intelektual, tapi sampai ke tahap pergaduhan secara fizikal. Okey, jadi tajuk yang dibagi pada hari ini adalah masalah Syiah dan isu-isu berkaitan.
Jadi tajuk ini memang sangat luas lah, sebab dia tidak menjurus kepada satu spesialisasi. Jadi maknanya sini boleh masuk sejarah juga, boleh juga masuk dalam akidah-akidah Syiah, boleh juga mungkin masuk kepada fiqh Syiah dan sebagainya. Namun karena spesialisasi saya adalah bidang akidah, oleh karena itu saya mungkin bolehlah menjawab lebih mendalam kalau nanti ada pertanyaan tentang akidahnya. Jadi kalau untuk sejarah mungkin agak kurang sedikit. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya golongan-golongan Syiah ini bukan hanya satu saja, melainkan terdapat beberapa golongan. Dan yang kita ketahui dan yang sangat masyhur di dunia ini ada 3 saja, yaitu Syiah Zaidiyah, Syiah Imamiyah dan Syiah Ismailiyah Batiniyah. Sekalipun sebenarnya ada puak-puak Syiah sebelum munculnya Syiah ini, tapi itu semuanya sudah pupus. Kalau kita sering mendengarkan bahwasanya Al-Quran itu salah turun, yang mestinya kepada Imam Ali, tapi ternyata diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ini sudah pupus. Kenapa? Sebab ini memang merupakan Syiah yang gulat. Dalam bahasa Arab disebut sebagai Syiah yang ekstrim. Bukan es krim ya. Sebab kadang salah ucap. Jadi Syiah yang ekstrim. Di antaranya adalah ada Al-Kaisaniyah. Ya. Inilah yang paling ekstrim lah dalam Syiah ini. Yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu salah turun. Jadi mestinya dialamatkan kepada Imam Ali, akan tetapi ternyata diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi ini clear. Nah, sekarang kalau kita melihat Syiah Zaidiyah ini, inilah Syiah yang paling senior. Maknanya ditubuhkan ini jauh sebelum setelah wafatnya Rasul itu jauh sangat, ya. Sebab setelah wafatnya Rasul itu Syiah-Syiah yang muncul belum ada lagi Zaidiyah. Sebab ini sudah cicit daripada Nabi. Jadi yang Syiah awal-awal itu adalah cucu dan sebagainya, itu belum ada lagi. Dan Syiah ini sebenarnya Syiah yang paling moderat dan sangat dekat kepada fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khususnya dalam bidang akidah ini, dia sangat dekat dengan aliran Mu'tazilah. Dan dalam bidang fiqh, dia sangat dekat kepada mazhab Hanafi. Dan ini banyak ditemui di negeri Yaman. Sehingga di sini saya catatkan hampir 40% penduduk Syiah ini adalah di Yaman merupakan Syiah Zaidiyah. Yang memang dekat kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian ada lagi Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah inilah yang tersebar di mana-mana tempat. Yang sampai juga di Malaysia, itulah sebenarnya adalah Syiah Imamiyah yang bermarkas di Iran sekarang ini. Dan Syiah ini pun juga sebenarnya ada puak-puak di dalamnya lagi. Jadi ada juga yang ekstrim dan ada juga yang moderat. Oleh kerana itu kalau kita ditanya Syiah Imami ini kafirkah atau sesat? Maka saya sebagai pengkaji Syiah yang sudah 15 tahun mengkaji kitab-kitab Syiah, saya akan tanya balik kepada yang menanyakan. Syiah Imami itu banyak puak dia. Yang mana satu? Jadi yang menanya pun juga bingung. Hanya saya kata ini perlu penjelasan yang mendalam. Okey, lepas tu ada lagi Syiah Ismailiyah. Ini pun juga termasuk yang gulat. Maknanya kalau awal Syiah dulu itu ada yang ekstrim dan last kali timbul lagi yang gulat. Inilah yang dinamakan Syiah Ismailiyah Batiniyah. Dan yang sangat unik, inilah yang gulat ini yang mendirikan Al-Azhar sekarang ini. Universiti Al-Azhar itu didirikan oleh Syiah Ismailiyah Batiniyah, yang merupakan Syiah yang sangat-sangat ekstrim sampai sekarang ini. Cuman namanya bukan Syiah Ismailiyah ketika itu, tapi adalah Al-Fatimiyah. Jadi Syiah Ismail ini pandai. Jadi di setiap negara dia pergi, dia kunjung dan dia menetap, dia akan ganti nama.
Supaya apa? Tidak boleh dilacak oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ketika berada di Iraq, dia pun namanya adalah Al-Qaramitah. Begitupun di Bahrain. Kalau kita pernah dengar Hajar Aswad pernah diangkat, inilah yang pernah mencuri Hajar Aswad, dipindahkan ke Bahrain. Inilah Syiat yang ekstrim sangat. Contohlah, kalau dia kata dalam masalah perkawinan, dia mudah sangat. Tak perlu ada akad dan sebagainya. Contohlah, saya sebagai imam Syiah di sini, jadi di antara tuan-tuan puan-puan ada yang saling nak berkahwin, cukup jumpa saya lepas ini. Dan kalau saya kata yes, dah silakan. Inilah Syiah Ismailia Batiniyah. Mudahnya perkawinan di dalam grup ini. Senang sangat. Tapi kalau Syiah Imamiyah, dia ada dalam konsep nikah mut'ah. Dia ada akad dan sebagainya ya. Tapi cuma bezanya lagi dengan pernikahan yang kita yang ada ahli sunnah ini adalah dia lengkap sangat, bukan kontrak. Ini nikah kontrak ini. Jadi hatta 1 jam pun juga boleh. Kalau dalam konsep nikah mut'ah. Jadi inilah salah satu kenapa Syiah Imam ini boleh beredar di mana-mana negara dan disukai oleh para pemuda dan pemudi. Inilah salah satu konsep nikah mut'ah. Oke, inilah sekilas tentang 3 Syiah yang ada. Secara global, pemeluk Syiah di dunia ini sampai setakat ini masih 10% saja. Baik daripada Syiah Imamiyah, Syiah Zaidiyah dan Syiah Ismailiyah. Dan yang mayoriti daripada Syiah yang ada ini, yang 10% itu adalah Syiah Imamiyah yang ada sekarang di Iran. Sebab apa? Syiah Ismailiyah ini hanya 2 juta saja yang sekarang ini. Begitupun yang Syiah di Zaidiyah pun juga 40% di sana, tapi dia pun juga hanya beberapa juta saja. Tapi kalau di Iran, 90% adalah penduduknya bermazhab Syiah Imamiyah. Di sini sebab utama Syiah berkembang pesat. Sini saya catatkan, ya kita sudah tahulah, sekalipun kita tidak baca, kita sudah rasakan bahwasanya semenjak revolusi Iran tahun 79 yang meruntuhkan kuasa monarki Shah Iran dan diprakarsai oleh Imam Khomeini dan menjadikan Iran sebagai republik Islam. Ini kenapa sehingga boleh menyebar? Maknanya revolusi Iran ini boleh sampai ke mana-mana tempat. Maknanya orang Islam ini atau ahli sunnah ini sangat tertarik dengan revolusi Iran. Inilah pandainya orang Syiah. Jadi melihat kekosongan kepimpinan dalam dunia Islam. Jadi kita memang akuilah satu-satunya negara Islam yang berani untuk mengecam atau menantang, mencabar Amerika dan Israel adalah Iran. Dan Iran adalah bermazhab Syiah Imamiyah. Jadi satu kewajaran lah ya, kalau kita merasa bahwasanya Syiah Imamiyah ini atau Iran ini boleh melindungi umat Islam secara keseluruhan. Sebab itulah tadi, karena Iranlah satu-satunya negara yang mampu sampai sekarang ini tidak berhenti nak perjuangkan dunia Islam. Tapi ini dari segi politik lain cerita. Okey, kita tidak apa, kita mengagumi revolusi Iran dan kesan-kesannya, tapi akidah no. Okey. Sehinggalah berdiri negara Iran dan dipandukan dengan mazhab Ja'fariyah. Pasal ini tidak boleh diubah selamanya. Jadi sampai kiamat, falsafah negara itu adalah agama resmi adalah mazhab Syiah Imamiyah. Kalau saya boleh bacakan di sini, pasal 72, Majlis Syura Islam tidak berhak membuat undang-undang yang menyelisih prinsip-prinsip mazhab resmi negara. Jadi betapa kokohnya Syiah Imamiyah ini berdiri di negara Iran. Dan yang menarik lagi, pasal 144, Tentara Republik Islam Iran haruslah berbentuk tentara Islam. Jadi kalau orang yang tinggi dia punya keislaman ini, tengok mantap sangatlah ya. Di harta tentara pun juga mesti diislamkan dengan konsep Islam, yaitu berdasarkan kepada akidah dan terdiri dari pasukan yang meyakini visi dan misi revolusi Islam. Begitupun juga tatkala ada pengambilan sumpah presiden. Jadi di sini mesti kena bersumpah
bahawa saya sebagai presiden bersumpah demi Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Kuasa, di depan Al-Quran dan di depan seluruh rakyat Iran, saya akan menjaga mazhab resmi negara. Okey, jadi inilah dasar negara Iran. Nah, sekarang kita mau tahulah lebih jauh, sebenarnya apa agenda utama Syiah? Tentunya yang pertama adalah bagaimana mensyiahkan umat Islam seluruh dunia ini. Di mana-mana negara mesti kita Islamkan, dan Islamnya adalah mazhab Syiah Imamiyah. Kedua adalah mengembangkan Empayar Parsi, khususnya bermula di Rantau Teluk dan saat ini sudah pun sampai di ASEAN. Okey. Slogan gerakan Syiah. Inilah kadang kita ini agak bukan tertipu sebenarnya. Cuman kita merasa ternyata ni Syiah Imam ini memang pembela Islam. Jadi kita terlintas macam itu ya. Okey. Sebab slogannya memang begitu. Kita tengok adalah membela umat Islam dari penjajahan Ghazul Fikr Barat atau imperialis Barat. Di samping itu menggunakan kalimat pancingan. Ini sekarang kita ni terkicau. Dia seakan-akan tidak ada perbezaan antara Sunni dan Syiah. Dia selalu war-warkan ya slogan ini. Tidak ada lagi perbezaan warna kulit, bahasa, bangsa dan status sosial. Islam adalah saudara karena diikat oleh kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah yang akan memancing dan seakan-akan Sunni Syiah itu tidak ada perbezaan. Padahal sebenarnya perbezaannya sangat jauh. Okey, sekalipun sama-sama syahadat, tapi dalaman syahadat itu kita berbeza. Kalau ada waktu saya akan terangkan. Awal penyebaran Syiah ini tentunya adalah berasal daripada Irak awalnya kan. Lepas tu ke Iran. Iran sudah berdiri sebagai satu negara. Akhirnya diekspor lagi ke Suria. Lepas tu masuk lagi ke Libya dan masuk lagi ke Lebanon. Okay. Di Lebanon, Syiah pada awalnya setakat gerakan biasa dan tidak diakui oleh kerajaan Lebanon ketika itu. Maka Syiah menjadi kuat tatkala ada namanya Hizbullah yang sangat kuat mencabar rezim Israel. Dengan kemampuan persenjataan yang dibantu daripada Iran, akhirnya Hizbullah ini semakin hari semakin tahun makin kuat dia punya persenjataan sehingga boleh melawan Israel. Akhirnya apa? Hizbullah adalah kelompok yang dibentuk oleh Said Muhammad Hussein Fadlallah. Lepas tu gerakan yang sekarang dipimpin oleh Said Hasan Nasrallah ini memperoleh dukungan dana. Okay, saya tadi sudah jelaskan. Jadi dukungan dana ini tentunya daripada Tehran atau Iran. 3 bulan lepas, ini satu pengalaman yang baru saya alami. Kesan yang sangat nyata, saya rasakan kekuatan Syiah di Lebanon. Sebuah manuskrip saya kirim di sana untuk diterbitkan yang berjudul Asy-Syi'atu wa Ikhtilafatuha As-Siyasiyah. Tajuknya adalah Syiah dan Perselisihan Politik. Jadi tolakannya itu 200% tak diterbitkan di sana. Kenapa? Jawaban kata penerbit Darul Kutub Ilmiah, kebetulan saya penulis di Darul Kutub Ilmiah, saya sudah punya 3 buku terbit di sana. Dan pertama kali saya ajukan sebuah manuskrip untuk terbitkan di sana, ditolak. Ketika apa? Saya menyentuh masalah politik. Jadi sebelum-sebelum ini saya pun juga menulis tentang buku-buku Syiah tapi dalam masalah akidah. Tak ada masalah. Tapi tatkala berbicara politik, memanglah ditolak 100%, bahkan 200% pun ditolak. Okay. Dengan alasan, dia kata apa? Dia punya manajer penerbit. Nahnul an fi al-awda' as-siyasiyah al-khatrah. Jadi keadaan politik memaksa kami untuk menolak buku doktor. Saya kata tak apalah. Saya akan usahakan di negara lain. Nah sekarang ini saya sudah ajukan lagi di Mesir lah. Cari-cari lagi penerbit baru. Okey. Sekarang kita nak lihat peta penolakan Syiah di negara-negara Islam. Sini ini sebahagian lah ya saya sebutkan sini. Di antara negara Islam yang menolak kehadiran Syiah secara legal lah, maknanya secara undang-undang ya, negara adalah Arab Saudi. Inilah
negara yang paling anti dengan Syiah. Dan inilah negara mayoritas ulamanya mengkafirkan Syiah. Tanpa tengok Syiah mana. Bila sebut saja Syiah, itu adalah kafir. Inilah ulama-ulama Saudi. Yang sering kita dengar adalah ulama-ulama Wahabi. Jadi sini tidak ada tawar-menawar. Kalau sudah sebut Syiah, Syiah adalah kafir. Okey. Lepas itu Mesir juga termasuk yang menolak secara legal. Tak boleh. Tak boleh mazhab Syiah ini rasmi menjadi salah satu mazhab di Mesir. Namun yang paling unik di Mesir, sekalipun dia menolak Syiah Imamiyah, tapi diajarkan di University Al-Azhar sebagai salah satu cabang perbandingan mazhab fiqah. Fiqhnya ini disebut sebagai mazhab Ja'fariyah. Kalau kita kan Sunni ada 4. Jadi mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali. Itu Sunni. Lepas itu ada lagi mazhab Syiah. Syiah ini ada 2. Syiah Zaidiyah dan Syiah Ja'fariyah. Ja'fariyah ini adalah Syiah Imamiyah atau Syiah yang berasal daripada Iran. Ada lagi mazhab lain seperti Ibadiyah dan Zahiriyah. Jadi sebagai makluman, mazhab dalam Islam itu sebenarnya ada 8. Bukan 4 saja yang ada di dunia ini. Lepas itu sekarang, termasuk juga di seluruh negara-negara Arab teluk, kecuali Bahrain. Kalau Bahrain ini kuat sangat, dia punya Syiah. Apalagi memang Syiahnya pun juga Syiah Ismailiyah, yang tadi itu. Yang kena revolusi itu, tapi tidak mampu untuk menumbangkan kerajaan Bahrain, sebab dibantu oleh tentera Saudi masuk ke Bahrain. Inilah pergolakan sini. Tapi sekalipun demikian, kerajaan Bahrain pun juga selalu waspada tentang Syiah ini. Nah, negara ASEAN ini ya sini Malaysia lah dan Brunei. Dan di sini tidak masuk Indonesia. Ini berarti maknanya Syiah itu merupakan salah satu mazhab yang rasmi di Indonesia sama dengan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Syiah lawan Syiah. Jadi bagi Islam, Sunni secara sedar atau tidak sedar, semenjak dahulu Syiah merupakan cabaran dakwah yang senantiasa wujud. Jadi semenjak Rasul wafat, sampai setakat ini dan sampai sekarang ini kita masih berperang. Okay. Namun, ada lagi banyak yang tidak tahu bahawa golongan Syiah pun saling berseteru, baik secara pemikiran teologi ataupun politik. Nah, perseteruan inilah yang menjadi bidang kajian saya ketika nak ambil PhD. Yang berjudul Mauqif Az-Zaidiyah wa Ahli Sunnah minal Aqidatil Imamiyah wal Ismailiyah Batiniyah. Terjemahannya ini. Jadi perseteruan akidah, filsafat dan politik antara golongan-golongan Syiah, Zaidiyah, Imamiyah dan Ismailiyah. Jadi yang boleh jadikan satu hal yang baru dalam kajian saya ini, sebab biasanya kan perseteruan ini antara Syiah dengan Sunni atau Sunni dengan Syiah. Tapi kenapa saya bahas tentang Syiah itu sendiri berseteru? Jadi kata orang Indonesia ini berantem. Orang-orang Syiah sendiri itu berantem antara Zaidiyah, Imamiyah dan Ismailiyah. Dan sampai juga kepada tahap dan level saling mengkafirkan. Jadi Syiah Zaidiyah mengkafirkan Ismailiyah, Ismailiyah pun mengkafirkan Zaidiyah, Imamiyah mengkafirkan Ismailiyah, Ismailiyah mengkafirkan Imamiyah. Jadi saling mengkafirkan. Inilah bidang kajian saya. Kenapa boleh mereka ini juga pun berseteru dalam akidah dan politik. Ini saya nak cerita sedikit tentang Syiah di Indonesia. Yang tadi saya katakan itu sudah bukan masalah di Indonesia Syiah ini. Okay. Di awal tahun 1980, ajaran Syiah mula masuk ke Indonesia secara terang-terangan. Jadi sini di note ya, secara terang-terangan. Berarti maknanya sebelum itu sudah masuk lagi Syiah. Okay. Dan 1 September 1997 diadakan sebuah seminar peringkat nasional di Jakarta yang dihadiri oleh pejabat kerajaan, pemerintah Angkatan Tentera Indonesia, polisi, Majlis Ulama Indonesia, organisasi Islam dan masyarakat umum. Jadi semua elemen masyarakat itu hadir untuk membincangkan tentang bahaya Syiah. Namun ada masalah. Jadi keputusan, dikatakan Syiah melakukan penyimpangan. Tengok. Jadi ketika itu ulama Indonesia tidak berani mengatakan Syiah itu adalah sesat. Jadi bahasanya disederhanakan.
Jadi Syiah itu adalah menyimpang daripada agama Islam. Penyelewengan dan perusakan akidah ini kepada Ahlussunnah Jamaah. Lepas itu hasil daripada seminar ini adalah seminar mengusulkan agar kerajaan atau pemerintah Indonesia lewat Kejaksaan Agung melarang Syiah, termasuk penyebaran buku-buku Syiah di Indonesia. Namun disayangkan sangat, rekomendasi ini tidak ditanggapi oleh kerajaan. Sebab apa? Dasar negara ada menyebutkan, salah satu poinnya adalah kebebasan beragama dijamin oleh negara. Saya rasa inilah perbezaan antara Malaysia dengan Indonesia. Kalau di Malaysia itu dijamin ya, jadi Islam dijaga betul, ya. Dan Islamnya pun sudah ditentukan. Islamnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Berarti maknanya kalau ada yang bukan Ahlussunnah Jamaah menyebarkan ajaran-ajaran Syiah ataupun ajaran-ajaran lain, maka boleh ditegah di Malaysia. Tapi di Indonesia semua boleh. Agama apapun boleh semua. Begitupun juga agama Islam dan semua puak-puaknya boleh hidup damai di Indonesia. Sekalipun tidak damai. Sebab sampai sekarang ini seperti Syiah ini selalu dibakar dia punya perkumpulan dan surau-surau ataupun masjid-masjid. Yang baru-baru ini terjadi sekitar 2 bulan 3 bulan itu di Madura. Habis Syiah di sana. Dibakar oleh masyarakat yang ada di sana. Itulah sebab Indonesia ini mungkin beza ya. Kalau di Indonesia ini selalu rakyat yang mengadili hal-hal yang sebenarnya itu kerajaan. Kalau di Malaysia ini memang semuanya akan ikut kepada kerajaan. Sini ada JAIS kan, yang tugasnya untuk membersihkan hal-hal ini. Tapi itu kesalahan kerajaan Indonesia sendiri. Kenapa? Dibuka luas. Semua boleh berdiri. Akhirnya masyarakat sendiri yang ikut mengadili apa yang dia tidak sepaham. Oke. Sekarang kalau kita lihat sosialisasi dakwah Syiah. Ini dah biasa dah melalui buku dan penterjemahan. Beasiswa dan Syiahisasi pelajar. Jadi sekarang ini pelajar Indonesia sudah 5,000 lebih yang belajar di Iran. Jadi ini jumlah yang sangat banyak ya. Jadi tergambarlah dari sekarang ini betapa cabaran ulama Indonesia untuk melawan pelajar-pelajar yang jumlahnya 5,000 orang ini. Sementara yang betul-betul belajar tentang Syiah daripada pihak ahli sunni itu sangat sedikit. Nak lawan 5,000. Okeylah, saya lah salah satu orang Indonesia yang pakar dalam Syiah ini. Saya tidak mampu untuk melawan 5,000 ni. Jangankan 5,000. Itu zero itu dibuang 3 aja. 1 lawan 5 pun saya tak mampu mungkin. Apalagi lawan 5,000. Ini cabaran besar. Okey. Termasuk juga jalan dakwah mereka ini adalah mewawarkan nikah muta'ah sebagai solusi pergaulan bebas. Inilah jadi awal-awal Syiah ini masuk ke Indonesia atau Syiah Imamiyah ini, dia wawarkan di pelajar-pelajar tentang nikah mut'ah. Akhirnya disitulah bermula syiar-syiar dan dakwah-dakwah Syiah Imamiyah di Indonesia. Lepas itu mendirikan Yayasan Syiah pada tahun 2001. Dikesan hanya 36 yayasan Syiah di Indonesia. Itu tahun 2001. Okey. Dan sekarang yang terbaru ni tahun 2012 itu sudah mencapai angka 300 yayasan Syiah di Indonesia. Bayangkan ya, perkembangannya masya-Allah begitu pesat. Kemudian Islamic Culture Center ICC Jakarta. Ini pun dikoordinir oleh kedutaan Iran sendiri di Jakarta yang mendirikan ini. Lepas tu seminar internasional, nasional, Ahlul Bait sampai saat ini sudah kali kelima dan selalu diresmikan oleh Menteri Agama Indonesia. Tengok. Jadi memang dah secara kerajaan tidak ada masalah Syiah itu. Jadi mereka buat seminar, bengkel dan sebagainya, Menteri Agama pun juga ikut rasmikan. Okey. Syiah menjadi penengah antara Islam liberal dan Islam literal sehingga Syiah dijadikan oleh sebagian intelektual sebagai Islam alternatif. Jadi Syiah ini selalu mengambil kesempatan. Jadi tengok ada pergaduhan antara ulama klasik dan intelektual yang sekuler. Dia masuk tengah-tengah. Gitu. Akhirnya banyak yang nak ke Syiah untuk mencari sebuah Islam yang alternatif. Jadi mau mencari kebenaran di situ. Jadi kata Islam liberal tidak benar, literal pun juga yang klasik ini tidak benar. Jadi apa salahnya kalau kita cuba-cuba
menengok, membaca buku-buku Syiah. Okey. Nahdlatul Ulama, ini adalah organisasi Islam yang terbesar di Indonesia, himbau Persatuan Sunni Syiah hadapi Wahabi. Tengok. Jadi yang musuh itu di Indonesia adalah Wahabi, bukan Syiah. Jadi pandainya ya, Syiah mengambil kesempatan. Jadi karena dia tengok antara Asy'ari dengan Wahabi bersetur terang, ya, dia berkelahi, akhirnya dia masuk lagi ke tengah. Akhirnya dia fitnah sini, fitnah sana. Jumpa orang Sunni yang daripada Asy'ari difitnah Wahabi. Jumpa Wahabi difitnah Asy'ari. Akhirnya apa? Sekarang bergeser. Ulama-ulama NU sekarang ini menyerang Wahabi, bukannya Syiah. Tuh, pandai sangat ya. Ketua Majlis Ulama Indonesia Pusat, Prof. Umar Syihab, dia kata, Syiah bukan ajaran sesat. Ini yang terbarulah. Berarti maknanya kita boleh katakan, jadi sampai setakat ini, ulama-ulama di Indonesia itu, ya, yang diwakili oleh Majlis Ulama Indonesia yang berpusat di Jakarta itu, sekarang ini belum mengatakan Syiah itu adalah sesat. Okey. Akhirnya apa? Majlis Ukhuwah Sunni Syiah Indonesia sudah berdiri tegar di Indonesia. Maknanya apa? Sudah jelas-jelas, ya. Jadi nak dirapatkan betul lah. Jadi seakan-akan kita tidak ada masalah lah antara Sunni dan Syiah. Inilah kegiatan-kegiatan di sini. Kalau ada Jais masuk ke sini kan? Kalau sini tidak ada masalah. Sebab memang sudah diakui. Dia bukan ajaran sesat di Indonesia. Jadi santai, dia undang, jemput ulama-ulama dan sebagainya. Jadi tidak ada pasal di Indonesia tentang Syiah ini. Itulah tadi karena masalah demokrasi. Demokrasi inilah yang menghancurkan tatanan sosial, tatanan keagamaan di Indonesia. Jadi kita sadar atau tidak sadar, itu demokrasi lah yang membuat demikian. Jadi apapun benda boleh hidup di Indonesia. Sekalipun dia itu sebenarnya ajaran yang tidak selari dengan ajaran agama Islam. Oleh karena waktu yang diberikan sudah sampai, jadi saya rasa insya-Allah kita akan kembangkan ketika ada diskus nanti. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Kamaluddin atas pembentangan yang pertama. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau ada soalan simpan dulu selepas ini. Okay, saya akan mempersilakan panel yang kedua yang bagi Ustaz Radhihan Sa'ari untuk tampil ke hadapan bagi membentangkan saya kira subjek yang diberikan kepada Ustaz Radhihan adalah macam mana penapisan media dilakukan di Malaysia, apakah perkembangan sekiranya ada Syiah di Malaysia ini. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidil awwalin wal akhirin wa khataman nabiyyin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dimuliakan kepada pengurusan tertinggi Jabatan Perpustakaan dan pengurusan bahagian perbitan USIM, para doktor, prof, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan berbanyak terima kasih di atas kesudian para penganjur, khususnya Jabatan Perpustakaan dan juga bahagian perbitan USIM yang sudi menjemput JAKIM untuk bersama tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini dalam diskusi berkenaan dengan buku dan Syiah. Apa yang perlu diketahui? Alhamdulillah, syukur kita hadrat Allah Subhanahu Wa Taala, baru sebentar tadi dibentangkan kepada kita berkenaan dengan
Syiah dan aliran-alirannya oleh yang berbahagia Dr. Kamaluddin, merupakan seorang pakar takhusus dalam bidang Syiah. Jadi dalam membicarakan topik yang diberi oleh saya itu dalam bidang penapisan, prosedur penapisan dan kawalan buku, terlebih dahulu saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan, apabila kita membicarakan benda berkaitan dengan fahaman yang didedahkan oleh doktor bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah, adalah penting kita faham betul-betul dengan apa itu ahli sunnah wal jamaah. Secara ringkas saya nak berkongsi di sini ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah sebagaimana dinyatakan oleh Ibn Manzur, akidah itu daripada kalimah al-aqdu, itu suatu ikatan atau simpulan yang kuat. Itu dinamakan akidah. Yakni suatu kepercayaan, pegangan dan ketetapan. Manakala dari segi istilah yang syaraknya akidah, saya suka mengambil pandangan yang bermaksud suatu keyakinan, kepercayaan dalam kalbu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, akan ketuhanannya, keesaannya, kesempurnaannya, kekuasaannya, Maha suci daripada segala yang berkaitan dengan sifat makhluk, beriman dengan para malaikatnya, para rasulnya, kitabnya, qada dan qadar dan ahli kiamat. Itu secara umum. Jadi sebagaimana dinyatakan dalam hadis, mafhumnya menyatakan bahawa ataftariku ummati, Rasulullah menyatakan sallallahu alaihi wasallam, umatku akan berpecah kepada 73 golongan. Satu golongan dalam syurga dan 72 lagi dalam neraka. Mahya ya Rasulullah, kata sahabat. Qal ma ana wa ashabi, atau di riwayat lain ahli sunnah wal jamaah, rawahu at-Tabrani. Dan mafhum juga ahli sunnah wal jamaah juga ulama bersepakat menyatakan itu mafhum daripada hadis yang masyhur berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan. Daripada hadis inilah munculnya ilmu asas, ilmu teras dalam pengamalan Islami, ataupun dikenali sebagai ilmu fardu ain oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Itu ilmu daripada iman itu timbulnya ilmu akidah, atau dikenali fiqhul akbar, ataupun ilmu kalam, ataupun ilmu usuluddin, ilmu tauhid. Daripada iman. Mana pendekatan untuk mengenal hal berkaitan usuluddin tauhid ini, sebagaimana yang kita ketahui hari ini, yang masyhurnya pendekatan yang dibawa oleh Imam Abu Hasyim Asy'ari dan Imam Maturidi. Manakala daripada Islam itu timbulnya suatu konsep pendekatan untuk melaksanakan syariah, maka timbulnya mazhab. Dan sebagaimana yang masyhur dalam mazhab yang diiktiraf oleh ahli sunnah wal jamaah, yang merupakan golongan as-sawadul azam, itu mazhab yang 4. Dan alhamdulillah di Malaysia mazhab utama yang dipakai ialah mazhab Asy-Syafi'i, dan juga menerima pakai mazhab yang 3 lagi, sama ada Hanafi, Maliki dan Hambali, dalam konteks kerangka 4 mazhab. Dan mazhab Asy-Syafi'i sebagai suatu mazhab yang diutamakan dan sebagai rujukan utama dalam konteks alam Melayu se-Nusantara. Manakala dari segi ihsan, itulah munculnya ilmu tasawuf. Mana timbullah ulama-ulama untuk membawa pendekatan untuk melaksanakan, mengamalkan tasawuf. Maka muncullah ulama sufi, dan muncullah tarekat-tarekat sufi yang muktabar untuk melaksanakan tasawuf. Maka 3 ilmu asas ini menjadi teras dalam pengamalan Islami dan dalam konteks Malaysia juga. Mana ilmu ini adalah menjadi pegangan kita sebagai orang yang mendakwa berpegang pada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Dan di dalam garis panduan pelapisan bahan-bahan perbitan berusul Islam JAKIM menyatakan maksud Ahlussunnah wal Jamaah yang demikian tadi lah. Ini dia. Dalam ini ada termaktub. Jadi berkaitan dengan penapisan dan kolam buku di JAKIM, saya ingin menelusuri sejarah awal. Sebagaimana JAKIM pada peringkat awal ditubuhkan oleh hasil mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu pada tahun 1998, bersetuju untuk menubuhkan suatu jawatankuasa urustia yang dinamakan Urustia Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam. Maka secara rasminya pada 1 Julai 1969 ditubuhkan
ditubuhkan JAKIM pada masa itu, namanya Urustia Majlis Kebesaran Bahagi Hal Ehwal Agama Islam. Selepas itu berkembangnya tahun 70-an dinamakan BAHIS dan sekarang dinamakan JAKIM sejak tahun 1998. Jadi jawatankuasa ini ditubuhkan sebenarnya di bawah Majlis Kebesaran Bahagi Hal Ehwal Agama Islam ini. Urustia ini dinamakan suatu bahagian, dinamakan bahagian penyelarasan dan pentadbiran yang mengambil tanggungjawab untuk mengkaji, menapis, menilai berkenaan bahan-bahan perbitan berunsur Islam, termasuk buku-buku. Seterusnya dengan perkembangan masa dan zaman, dalam tahun 1986 ditubuhkan satu jawatankuasa khas dinamakan Jawatankuasa Perapisan Buku, yang dipengerusikan sehingga hari ini pun masih dipengerusikan oleh Tan Sri Datuk Seri Harusani Zakaria, Mufti Negeri Perak Darul Ridwan. Seterusnya pada tahun 1996 dengan perkembangan semasa, jawatankuasa ini ditukar nama kepada Jawatankuasa Penapisan Bahan-bahan Perbitan Berunsur Islam. Jadi jawatankuasa ini ditubuhkan oleh Majlis Kebesaran Agama Islam dan diperakukan oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Untuk fungsinya jawatankuasa ini untuk menapis, membincang, menyemak hasil kajian yang dilakukan oleh JAKIM ataupun jawatankuasa penilai peringkat JAKIM. Dan jawatankuasa ini memiliki kebebasan untuk membuat apa-apa berkaitan bahan penerbitan untuk memperakukannya. Jadi untuk tuan-tuan dan puan, sejak awal berkaitan dengan tapisan kajian penerbitan sehingga kini, untuk maklumat tuan-tuan, ada 350 lebih buku khususnya telah diwartakan perintah larangan oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi peratannya lebih kurang 1 sebulan buku diwartakan perintah larangan oleh Kementerian Dalam Negeri. Itu sejak awal lagi sehinggalah terakhirnya pada Mei 2012 tahun ini. Jadi dalam berkaitan dengan media, yakin kita sebut media, dalam mengkaji bahan berkaitan media penerbitan ini, kita mengklasifikasikan media ini kepada suatu media cetak berkaitan dengan buku ni, media audio visual digital, yang ketiganya media cyber. 3 kategori media yang kita klasifikasikan di peringkat JAKIM. Saya ingin berkongsi maksud penerbitan yang saya suka guna, apa yang masukkan penerbitan dalam Akta Mesin Cetak Penerbitan 1994. Itu yang dimaksudkan penerbitan di sini menurut Akta Mesin Cetak iaitu suatu dokumen, akhbar, buku dan majalah berkala. Semua bahan bertulis atau bercetak dan segala-galanya sama ada sifatnya serupa dengan bahan bertulis atau bercetak atau tidak mengandungi apa-apa gambaran yang boleh dilihat. Apa-apa jua yang mengikut rupa bentuknya atau dengan apa jua cara boleh membayangkan kata-kata atau idea-idea. Dan rakaman suara iaitu apa-apa bahan yang padanya direkodkan suara manusia atau muzik instrumental atau lain-lain bunyi dan termasuklah pir hitam, pita dan chapeleze. Mungkin ada orang ini dah tak kenal lagi apa itu chapeleze, pita, pir hitam tak? Kena tengok cerita Piramli. Jadi berkaitan dengan media ni, sebagaimana kita tahu, media merupakan suatu saluran, suatu penghubung untuk seseorang itu menyampaikan maklumat, pengetahuan, kefahaman, pemikiran, atau untuk mempengaruhi seseorang, atau untuk mempropagandakan, menyelewengkan, menyampaikan ilham, idea kepada pembaca atau sasarannya. Sama ada media cetaknya, media di alam mayanya, media digitalnya. Jadi prosedur dalam mengkaji menapis bahan-bahan penerbitan di peringkat JAKIM, cara kita melakukannya di antaranya berdasarkan garis panduan penapisan bahan-bahan penerbitan berunsur Islam ini ada 10 perkara yang menjadi tumpuan utama dalam untuk kita sabitkan perkara dalam berkaitan dengan bahan penerbitan, khususnya buku. Jadi peringkat awalnya bahan ini didapati sama ada daripada pemantauan berkala kita peringkat JAKIM
daripada pemantauan bersepadu bersama Jabatan Agama Islam Negeri dan Kementerian Dalam Negeri, peringkat pusat dan negeri. Sama ada daripada serahan daripada agensi kerajaan, pusat penerbitan, daripada adu awam dan seumpamanya. Itu sumber kita dapat bahan-bahan. Jadi apabila dapat bahan ni, kita akan kaji secara detail. Dan di peringkat JAKIM kita klasifikasikan untuk rekod, kita klasifikasikan buku-buku ni mengikut bidang-bidang tertentu, di antaranya tumpuan utama dalam kajian kita bidang akidah, bidang syariah, akidah, syariah sekali dengan ibadat, bidang tasawuf, aliran sufi, bidang falsafah, pemikiran Islam, bidang sejarah, sirah, tarikh, bidang tahayul, perubatan, perbomohan, ilmu hikmah satu bidang, bidang tafsir, bidang hadis, bidang Islam liberal, bidang Syiah, bidang Wahabi, bidang perbandingan agama, bidang karya kreatif dan buku kanak-kanak. Itu di antara bidang-bidang yang kita klasifikasikan. Jadi di peringkat JAKIM kita ada penilai untuk mengkaji, menilai, menyemak suatu kandungan buku. Yang terdiri pada kalangan pegawai JAKIM dan juga kalangan mereka yang dilantik oleh JAKIM dari kalangan para pensyarah. Ramai berpuluh-puluh orang mengikut kepakaran bidang masing-masing. Kita klasifikasikan pengetahuan, kemahiran, kebolehan seseorang itu mengikut bidang-bidangnya. Jadi buku ni diserah mengikut kebolehan seseorang itu dan bidang buku itu untuk buat kajian. Jadi dia orang ni akan mengkaji, menyemak dan menyediakan laporan. Jadi daripada laporan tu kita peringkat JAKIM akan meneliti balik, menilai balik hasil kajian tersebut. Sesungguhnya peringkat JAKIM apabila mentengok hasil kajian itu meragukan, kita akan bawa suatu bahan tu ke peringkat seterusnya yang dinamakan peringkat awal tadi, itu jawatankuasa penapisan yang dipengurusikan oleh Tan Sri Harusani tadi. Jadi di peringkat tersebut dia orang akan membincang hasil kajian sebuah buku itu untuk memperakukan sama ada buku itu mungkin diwartakan perintah larangan ataupun diluluskan ataupun dilulus bersyarat atau diminta penerbit buat pindaan dan seumpamanya. Itu peringkat jatuhkuasa tersebut. Jadi apabila kembalinya selepas mesyuarat jatuhkuasa tersebut, sekiranya buku itu perlu dilakukan pindaan, kita akan menghubungi pihak penerbit apa seterusnya lah. Manakala buku yang diperakukan untuk perintah larangan, kita akan panjangkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Dan dalam kalangan ahli jawatan ini juga ada wakil-wakil, selain ada mufti Tan Sri Harusani, ada juga mufti seorang lagi, ada juga kalangan orang akademik 3-4 orang, wakil Kementerian Dalam Negeri, wakil SKMM, wakil polis cawangan khas, wakil Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, wakil Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan, dan kalangan wakil bahagian-bahagian di JAKIM. Itu di antara ahli jawatan mesyuarat tersebut. Jadi peringkat untuk warta perintah larangan kita panjangkan kepada KDN yang mempunyai autoriti dalam hal yang berkaitan dengan apa-apa berkaitan dengan media cetak. Kalau media cyber kita panjangkan kepada SKMM untuk tindakan selanjutnya. Di bawah Akta Mesej Cetak Perbitan, inilah kuasa KDN untuk mengenakan perintah larangan ke atas sebuah bahan perbitan, khususnya bahan perbitan bercetak. Dan juga dalam laporan itu juga kita mendapat sokongan daripada Jabatan Agama Islam Negeri yang mempunyai peruntukan berkaitan dengan bahan perbitan. Biasanya kalau wilayahnya dia ada Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan yang memperuntukkan di bawah Seksyen 13, iaitu penerbitan agama yang bercanggah dengan hukum syarak boleh mana dikenakan tindakan ada A, B, C, apa 1, 2, 3 lah, seterusnya. Itu berkaitan dengan prosedur yang dilakukan oleh JAKIM, peringkat saya, Seksyen Kawal Media, bahagian perancangan dan pendidikan untuk dalam melakukan kajian sesebuah buku. Berkaitan dengan fahaman Syiah, salah satu yang menjadi tajuk utama yang kita pada hari ini, untuk mengetahui tuan-tuan dan puan-puan, setakat ini buku yang berunsur Syiah yang telah diwartakan perintah larangan oleh Kementerian Negeri ada dalam belasan buah judul buku.
Dan yang masih dalam proses untuk diwata ke perintah larangan ada dalam 20 buah buku dalam proses pihak Kementerian Dalam Negeri. Dan dalam proses kajian JAKIM banyak. Jadi dalam konteks sebagai agensi kajian ni, kita dalam Perlembagaan Persekutuan kita Islam sebagai agama persekutuan. Dan peringkat negeri dah ada enakmen berkaitan dengan hal ehwal agama Islam. Sama ada aktanya atau enakmennya atau ordinannya, itu mengikut konsep Ahlussunnah wal Jamaah dan bermazhab Asy-Syafi'i. Itu ada dalam undang negeri masing-masing. Di mana berkaitan dengan hal ehwal agama ni adalah di bawah Tuanku Sultan negeri masing-masing, dan negeri yang tidak mempunyai Tuanku di bawah Yang Dipertua Agong. 3 Mei 1996, Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan memutuskan bahawa berkaitan dengan Syiah ni mana bercanggah dengan Ahlussunnah wal Jamaah dan tidak boleh disebar di Malaysia. 3 Mei. Kalau peringkat awal 1980-an dulu, ada sebahagian daripada Syiah tertentu boleh diamalkan di Malaysia. Di mana kita tahu, di doktor sebut tadi, Syiah ni berkembang masuk ke Malaysia ni selepas revolusi Iran secara rasminya begitu. Tapi sebenarnya sebelum tu dah masuk Malaysia melalui golongan India Mamak ni yang datang ke Malaysia, iaitu daripada golongan Syiah Ismailiyah. Kalau di konteks Selangor ni, Daud Bohra, kedai-kedai Bombay, kedai-kedai kain Bombay tu dia orang punyalah keturunan dia semua tu. Itu dia orang berpegang dengan Syiah Ismailiyah yang daripada India. Jadi dia orang pun tersebar di kalangan anak buah anak keturunan dia sahaja, tidak di kalangan orang Melayu. Tapi selepas revolusi Iran ni, mulalah tersebar Syiah ni di kalangan orang Melayu di Malaysia ni. Dan hari ini berkaitan dengan Syiah dan faham-faham lain begitu mencabarlah dan kedudukan konteks Malaysia semasa dan pada hari ini. Jadi berkaitan dengan Syiah ni hanya ada 6 negeri yang mewartakan Syiah ni daripada hasil putusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan 3 Mei 1996 tu. Hanya 3 negeri sahaja mewartakan, iaitu Penang, Terengganu, Negeri Sembilan, Melaka, Selangor dan wilayah Persekutuan. Negeri lain masih belum ada berkaitan dengan Syiah. Itu setakat itu saja untuk saya berkongsi berkaitan dengan tapisan dan kumpulan buku. InsyaAllah ada apa kita berkongsi selepas ini, ada persoalan yang boleh saya bantu jawab, insyaAllah. Yang tak boleh jawab, saya cakap tak boleh jawab. Al-maklum sebagai pegawai kerajaan terikat dengan akta rahsia rasmi. Wallahu a'lam. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Radihan. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya dipersilakan tidak lain dan tidak bukan berada di sebelah saya Puan Nisa Haji Harun untuk membentangkan pembentangan beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pengerusi majlis. Kita sudah menghampiri waktu buka puasa. Jadi sebab itulah dia punya kesan-kesan daripada apa yang dilihat di sekeliling itu kurang memberangsangkan, walaupun tajuknya sangat memberangsangkan. Jadi saya fikir kita kena kembali kepada topik perbincangan ini. Saya melihat bahawa ketika dipanggil untuk menjadi panel di sini, saya kata saya bukan bidang, Syiah bukan bidang saya. Saya undang-undang lah, tapi tak mengkajilah Syiah dulu. Setahu saya keturunan saya semua Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi macam mana ya nak cakap pasal Syiah? Hampir nak menolak jugalah, sebab saya fikirkan apa pula saya kena bercakap pasal Syiah. Tapi apabila dikatakan oleh penganjur bukan nak bercakap pasal Syiah, tapi lebih kepada pengharaman buku dan kesan kepada pengarang, barangkali ada sedikit pengalaman yang boleh dikongsi. Bukanlah, tak pernah pun lagi buku saya diharamkan oleh JAKIM atau KDN. Kalau ada menarik juga tu. So, biasanya pengharaman ni akan menarik jualan. Ya. Bila dia kata tidak, itulah yang akan menyebabkan orang lagi nak baca. Sebab pada saya, untuk sesebuah buku itu dimatikan, ya, dimatikan buku itu, jangan war-warkan. Jangan sebut, jangan sentuh
apatah lagi jangan baca. Apabila buku tidak dibaca, dia mati. Dia mengingatkan saya kepada satu animasi pendek yang menang Oscar tahun lepas, The Fantastic Flying Fox. The Fantastic Flying Books of Mr. Maurice Lesmore. Kena Flying Fox begini. The Fantastic Flying Books of Maurice Lesmore ni dah tak ada kat YouTube, dah remove sebab copyright issue kan. Sebab dia dah menang award, jadi semua orang berjuta-juta lah menengoknya pula. Kita ni segala-gala yang percuma ni nak saja kan. Kalau suruh bayar tu tak nak lah menengoknya tak. Jadi itu juga orang Islam kan. Yang free-free tu semua nak tengok kan. Yang download tu semua boleh je. Tapi puasa ni. Tapi melanggar copyright selamba je kan. Photostat happy je. Jadi saya teringat dalam cerita itu, betapa sebab ada salam, kalau kisah tu pendek je 15 minit je kan cerita itu, kisahnya buku ni boleh terbang dan sebagainya untuk kanak-kanak ya, animasi untuk menarik perhatian kanak-kanak membaca buku. Kesan daripada Taufan Katrina yang berlaku di Louisiana, saya fikir pengarang itu juga menulis buku, melukis dan kemudiannya dijadikan animasi pendek. Dalam cerita itu, Mr. Maurice Lesmore ini penulis dan juga pembaca buku. Tentulah penulis mesti membaca. Dia telah diterbangkan oleh Taufan itu ke mana-mana entah perginya, sampai yang tinggal hanya sebuah buku kosong kerana huruf-huruf juga diterbangkan. Hilang, terbang semua sekali. Dan kemudiannya buku terbang yang tinggal cuma dia, tongkat dan bukunya. Dan kemudian dia tidak tahu nak ke mana dan akhirnya pergilah ke satu tempat yang dia tak kata apa-apa. Skrip ni tak ada, cerita ni tak ada dialog, semua gambar, ada lagu je. Anak saya cukup suka masa tu. Yang dilihat itu cuma sebuah bangunan yang ada buku di dalamnya, dan buku ni semua boleh terbang-terbang. Menarik, buku boleh terbang-terbang. Jadi dalam itu ada satu buku yang sangat uzur. Nak turun dari rak pun tak berani. Orang lain semua terbang-terbang, buku lain terbang-terbang, dia tak berani nak turun. Jadi dia cuba nak lompat lah, kata Maurice Lesmore tu, dia buat turun lah, terjun lah. Jadi dia terjun tu, habis berterabur semua kertas. Sebab dah tua sangat dah tercabut binding dia, semua dah tak kuat, tercabut, jatuh bertabur-tabur. Jadi Maurice ni pun antara kerja dia ialah membaiki buku ini, taruh lah tape dan sebagainya, macam doktor membaiki buku. Dan kemudian apabila sudah selesai semua itu dihidupkan, di buku itu dah dipasang kembali, ditanya, tapi buku itu masih tidak mau hidup. Tak mau hidup. Dia adalah macam ada gambar-gambar dalam operation theater tu, macam mana buku ni nak dihidupkan semula. Dia tak mau hidup. Jadi satu buku tu kata, dia tunjuk suruh huruf-huruf itu dia suruh ikut satu-satu. Maknanya dia suruh baca. Apabila buku tua ini, buku yang sangat renta ni dibaca, barulah dia bernafas. Dan kemudian penulis ini ataupun Maurice Lesmore ini pun melompat-lompat dalam tu, dia seronok membaca dan tak keluar daripada buku tu 3-4 hari. Dia hidup. Jadi buku itu sebenarnya hidup kerana dia dibincangkan, dibicarakan, disebut-sebut. Misalnya kalau kami, Puan Nur Azhar, kami di komuniti Goodreads, kami selalu membincangkan, kami kutuk je kalau tak sepuas hati kan. Sebab kami sangat jujur dalam memperkatakan buku. Kalau buku ni tak menarik, buku ni tak menarik. Buku saya pun dia kutuk selamba je kan. Jadi tak apa. Jadi mereka sangat jujur dalam memperkatakan apa yang mereka suka, tak suka. Tak ada ampu-ampu bodek-bodek dalam tu. Jadi ini sebenarnya menghidupkan. Dan apabila satu buku itu dihalang daripada dibaca dan sebagainya, ini menimbulkan satu keinginan yang luar biasa dalam diri kita kan. Sebab daripada manusia ni, daripada Nabi Adam lagi pun, Allah kata jangan dekati pokok itu, apatah lagi lah makan buahnya. Itulah yang dibuat kan. Jadi itulah dia. Sampai hari ini manusia kita ada sifat ingin tahu yang luar biasa. Sampai ke Marikh pun namanya Curiosity Rover kan. Rover Curiosity. Dan sebagainya. Jadi kita rasa ingin tahu itu. Kerana rasa ingin tahu itu, kita membaca. Jadi kalau yang tak membaca itu, barangkali cara keinginannya cara lain, mendapatkan maklumat dengan cara lain. Jadi kalau nak saya mulakan perbincangan ini tentang bagaimana pengarang merasakan hal ini bukan perkara baharu. Hal-hal halangan terhadap maklumat atau sekatan ini berlaku dalam semua komuniti dan semua masyarakat di dunia. Bukan sekarang, malah saya dapat kesan sejauh dari zaman Shi Huangdi lagi. Book burning dah berlaku daripada zaman itu. Mereka bukan setakat bakar buku dengan penulis-penulis sekali dia tanam-tanamnya. Shi Huangdi. Dan dia nak dirakamkan dalam sejarah bahawa Shi Huangdi adalah Maharaja Cina yang pertama tahun 200. Betul kan saya kalau ada pakar sejarah. Saya lihat yang saya temui maklumatnya tahun 221 sebelum Masihi.
Jadi ketika itu ditanam segala buku dan orang-orangnya sekali, dan dengan itu dia timbul kerana takut orang mempertikaikan kenapa dia dilantik menjadi maharaja. Jadi dia nak hapuskan semua evidence, semua keterangan itu, termasuklah apa-apa yang patut dia hapuskan. Dia terus dengan rasminya dalam sejarah dia adalah maharaja Cina yang pertama. Jadi kita tak ada bahan lain untuk rujuk. Yang lain semua lain, lepas ni orang semua mati, manusia akan mati. Jadi yang tinggal sebenarnya ialah tulisan. Jadi di sini pengarang, apa yang dia boleh tinggalkan untuk hidup lama. Kalau siapa nak jadi orang yang menghidup sepanjang masa, immortal, dia kena tinggalkan buku. Hari ini pun kita masih lagi ulama-ulama yang bercakap-cakap, ulama yang banyak bercakap di TV dan sebagainya, tapi kalau tak ada buku, tak lama dia hilang. Sebab dia bersifat trend. Kalau tak tulis buku memang akan hilang. Jadi kena tulis buku supaya dia kekal, dan ingatan-ingatan itu, peringatan-peringatan ataupun pertimbangan-pertimbangan yang ditawarkan oleh pengarang itu kekal apabila adanya buku. Jadi apakah sebagai pengarang harus merasa tercabar dengan adanya kawalan media dan sebagainya? Pada saya tidak melihat ini sebagai satu kekangan kepada pengarang, terutamanya pengarang kreatif. Di sinilah apabila dikawal, disekat-sekat, itu sebenarnya menjadikan seorang manusia itu lebih kreatif untuk keluar daripada ruang itu. Kenapa kita ada menara yang sangat tinggi, skyscrapers bermula daripada negara-negara maju yang kekurangan tanah, yang hartanahnya bernilai tinggi. Jadi tak boleh nak bina banyak rumah ni, tak boleh bina ke bawah, kita bina ke atas. Itu permulaan. Kerana tekanan, kawalan dan sebagainya, dan kesan-kesan yang menyebabkan tak boleh, itulah kita cari jalan lain. Jadi saya melihat sebagai penulis, seharusnya hal-hal ini bukan memang menjadi mainan pengarang pun. Jadi pengarang ini dia bermula daripada apa yang dia ingin sampaikan, apa yang dia ingin cuba nak tegaskan kepada pembacanya. Jadi setiap pengarang ni dia ada agenda. Sama ada dia sedar atau tak sedar, itu soal lain. Ada pengarang kita tak perasan pun sebenarnya, itu agenda saya, tak perasan pun, tapi sebenarnya ada. Itu apa yang dia pertahankan, prinsipnya dalam diri, itu yang dia akan tulis dalam bukunya. Dia tidak akan boleh menulis benda yang dia tidak percaya. Dia tidak akan boleh menulis, sukarlah untuk dia menipu diri dia sendiri. Tapi dia tidak boleh, dia harus menyampaikan apa yang dia fikirkan penting dan dia mahu sampaikan. Dan pengarang ini juga kena sedar, sebab kita pengarang sebagai orang Islam, kita kena sedar di mana kedudukan kita. Kita tidak akan mengatasi pencipta, kita tidak akan mengatasi penguasa setakat mana penguasa itu tidak bertentangan hukumnya terhadap hukum-hukum Tuhan. Itu yang paling jelas. Selagi tidak begitu. Namun kelancaran itu, kalau tidak ada kawalan langsung, tak timbullah, tidak boleh ada, sampai tak ada kawalan langsung, tak boleh jadi juga. Bagaimanakah seorang kita ini duduk dalam satu negara yang tidak ada undang-undang langsung. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kalau dah itu kata sekatan demikian, namun ini bukan mengatakan kita mesti akur dan tidak boleh mempertikaikan langsung. Kita boleh bertanya, di sinilah ruangnya, kita berforum, kita berbincang. Dan di banyak negara, terutama negara maju, banyak buku yang satu ketika dulu diharamkan, sudah tidak lagi diharamkan. Ada banyak buku. Kalau dalam sastra sebenarnya, kalau sejarah pengharaman ini banyak sekali negara-negara yang mengharamkan buku sastra. Kerana buku sastra inilah yang menjalankan propaganda. Segala bentuk propaganda berjalan dengan buku sastra sebenarnya. Dan kalau kita ingat dalam negara kita sendiri yang terfikir bahawa masa ini, saya teringat Putera Gunung Tahan, Pak Sako. Isa Haji Muhammad, Pak Sako. Itu satu novel anti-barat, Putera Gunung Tahan, anti-barat, yang pada ketika itu tak boleh diterbitkan ataupun digunakan nama sendiri. Ketika itu pentingnya pengarang itu ada nama samaran untuk tujuan-tujuan keselamatan. Hari ini kalau nama dia nama nama yang sedap sekarang? Tujuan dia bukan untuk keselamatan, tujuan untuk glamour dan populariti, atau tujuan-tujuan komersial, tapi bukan lagi tujuan keselamatan. Pada ketika itu Pak Sako, Tongkat Waran dan sebagainya, tanyalah pengarang-pengarang yang terdahulu, memang ada nama samaran itu untuk tujuan keselamatan, kerana mereka ada idea untuk disampaikan, ada perjuangan kemerdekaan dan sebagainya, itu gunanya. Jadi kita tak boleh mengatakan semua itu yang ditulis ini hanya yang ini sahaja, dan dengan itu pengarang menjadi seperti terkawal. Saya tidak melihat begitu. Asasnya ialah kesedaran. Pada hari ini juga, kalau saya tak pasti bagaimana pihak
KDN, misalnya menghalang buku-buku yang sudah diharamkan, khususnya buku luar negara. Memang tak jual di Malaysia. Tapi ikut Amazon boleh je. Tak percaya dah buat dah. Kan? Tak, maknanya kita jadi ingin tahu kenapa ya, dan saya dalam membaca pun rasa tak adalah tergugat iman setakat inilah kan. Alhamdulillah okey je kan. Jadi mungkin ada tujuan halangan itu berlaku pada kita semua yang bersifat terbuka, yang boleh memikirkan, boleh mempertimbangkan, tak ada isu. Sebab itu perpustakaan adalah tempat yang segala buku haram mesti ada dekat perpustakaan. Mesti ada. Sebab perpustakaan dia ada koleksi haram. Mana-mana perpustakaan, khususnya perpustakaan universiti, dia masih ada koleksi haram. Mesti ada. Mana koleksi itu haram dijual secara terbuka, haram dijual secara terbuka dan akses kepada orang ramai, itu harus ada sebab kenapa nak baca buku tersebut. Tapi perpustakaan tak boleh. Perpustakaan diharamkan hal-hal begini, habislah. Maknanya bagaimana kita nak mempertimbangkan hal ini. Misalnya buku-buku yang panel kita pertama tadi bercakap kan, saya juga ingin membaca buku-buku tersebut. Kalau buku itu juga dihalang di sini, bagaimana kita nak memperkembangkan ilmu dari segi pertimbangan kita nak melihat. Kalau tidak, kita hanya menerima pendapat A ini sahaja dan itu sahaja. Kita tak boleh mempertikaikan langsung. Jadi, ruangan untuk membincangkan itu sentiasa terbuka. Seperti saya kata tadi, buku-buku yang sebelum ini dihalang oleh beberapa negara maju juga, misalnya James Joyce, buku Ulysses tu memang profanity dia boleh tahan juga. Tapi pada ketika itu, dihalang. Diharamkan. Ireland tidak pernah mengharamkan, walaupun James Joyce itu dari Ireland ya. Negara dia sendiri tak pernah mengharamkan, tapi US mengharamkan. Animal Farm kan cerita animal semua tu kan, yang ketua dia babi jadi ketua. Jadi sebenarnya satu kritikan kepada kerajaan dia, maknanya saya rasa Russia, jadi diharamkan oleh negara berkenaan. Tetapi selepas itu tidak timbul lagi, sebab hari ini seorang sudah boleh menerima satira sudah boleh diterima. Ketika itu mereka sangat-sangat sensitif, tapi sensitivity itu berubah. Kemudian apa lagi buku yang Lady Chatterley's Love dari H. Lawrence, 1984, James Joyce, tak datang pada ni, tak apa. Jadi kan apa yang dilihat pada hari ini ialah kita dalam pendidikan pada hari ini harus mengajar anak-anak kita ini supaya mereka berani untuk melihat dua perkara. There's always two sides of a story. Sentiasa ada dua. Kalau tak dua pun tiga kadang-kadang kan. Ada banyak yang kita perlu lihat. Hari ini kadang-kadang kita tengok Facebook, percaya je. Betul, klik je, share je semua benda kan. Kadang-kadang kita tak pertikaikan pun maklumat yang kita sebarkan di mana-mana. Sekali lah, dulu-dulu email berantai, semua forward kan. Zaman-zaman ni tak ada lah email berantai, semua main Facebook je, klik je kan. Tapi maklumat itu kita tak pernah bertanya. Dan apabila salah, terbaru ni saya tengok yang kes Myanmar tu kan. Yang Taufan Narjis sebenarnya, yang kanak-kanak itu diikat pada pokok supaya jangan diterbangkan. Tapi footage yang sama ataupun image yang sama digunakan. Oh, inilah dia. Kekejaman telah dilakukan ke atas Rohingya. Memang kekejaman itu berlaku, tapi bukan itu gambarnya. Ini berlaku di Facebook. Bukan memangnya orang forward sampai saya terpaksa menegur-negur. Kadang-kadang kawan yang menulis itu memanjangkan itu orang yang kredibel, yang orang akan percaya selepas itu sekiranya dia memanjangkan maklumat tersebut. Hati-hati, kita kena semak maklumat yang kita dapat sebelum kita sebarkan. Baik, dari segi undang-undang sedikit di Malaysia, selain daripada apa yang telah dinyatakan sebelum ini, kita memang ada freedom of speech, kebebasan bersuara di bawah Perlembagaan Persekutuan Perkara 10. Tapi tak ada jaminan kepada freedom after the speech. Itu kena hati-hati. Freedom of speech memang ada, after the speech tu kena hati-hati. Tak ada siapa yang menjamin freedom itu. Itu sebab ada bawah lagi subsection ya. Subsection itu yang termasuk ke bawah di bawah Akta Mesin Cetak. Akta Mesin Cetak ini saya fikir memang agak lama, tahun 1948, kerana ketika itu komunis. Propaganda komunis telah disebar-sebarkan pada tahun tersebut tahun 1948 itulah munculnya Akta Mesin Cetak. Itu sejarahnya. Kenapa akta ini, kenapa kita sibuk nak meniadakan sekarang. Tapi kena faham ketika itu dan ketuntutan ataupun keadaan pada hari ini. Dia memang kuasa, dia akta dia nipis je. Saya masukkan dalam, kalau siapa nak buku saya kat luar ni, kalau kita belakang ni ada Akta Cipta, dalam ni juga ada Akta Mesin Cetak. Saya sengaja masukkan supaya dapat nilai sendiri, baca sendiri. Akta ini sangat pendek, saya rasa tak mungkin tak faham, sebab pendek saja, sikit saja aktanya, tapi kuasanya besar. Kuasa ni berikan kepada menteri yang berkenaan untuk menjalankan, ini antaranya yang dijalankan oleh KDN. Di bawah ini juga apa yang boleh diterbit dan tak boleh diterbit. Kenapa kadang-kadang setengah bahan berkala ditahan ke buku tidak? Kena faham sebab bahan-bahan berkala
mereka ni tertakluk di bawah KDN kerana nak menerbitkan bahan-bahan berkala mesti ada permit. Buku tak perlu minta permit. Buku dia dikira one-off publication. Lepas tu buku kebanyakannya lepas. Tapi majalah yang bersifat berkala, keluaran berkala tersangkut kerana permit tadi. Ambil permit ni ambil masa untuk diluluskan oleh KDN. Saya tak pasti dari segi proses kena bincang. Ataupun laman web KDN banyak maklumat tentang hal ini, boleh semak Kementerian Dalam Negeri. Okey, dari segi itu kemudian kebebasan ini juga, sebanyak-banyak kebebasan yang kita ada, kenapa pengarang harus terhalang dengan hanya beberapa perkara? Yang paling jelas saya fikir soal akidah, soal seks, profanity ataupun bahan yang lucah. Yang ini tak boleh disentuh. Yang lain tu boleh. Jadi kenapa yang ini? Yang tak boleh tu jugalah yang nak dihendakkan juga. Baru-baru ini saya baru 3 hari lepas ada isu sebuah kedai buku menahan penerbitan sebuah syarikat yang daripada saya karyanya profanity lah. Banyak perkara lucah di situ yang sekumpulan ini baca tak rasa apa-apa, tak sensitif pun, tapi majoriti yang lain barangkali tidak sesuai dibaca, khususnya orang muda dan remaja yang kalau kita betul lah nak jaga mereka ini. Tapi kalau kita benarkan buku dibaca tanpa sebarang panduan, guidance ni, parental guidance ni yang kita sukar dapat sekarang sebab mak bapak dah sibuk bekerja. Kita tak tahu apa anak kita baca, kita tak tahu apa anak kita lihat di internet, apatah lagi kalau komputer tu dalam bilik. Macam-macam boleh berlaku. Jadi kita nak memantau hal-hal ini juga penting. Jadi kawalan ini bermula daripada pendidikan. Kalau kita betul jelaskan dari segi moralnya. Kalau morally right, religiously right, apa yang betul ini kita dah jelaskan daripada awal. Jadi kita tak timbul sangat isu-isu dari segi nak menghalang pembacaan ini. Kerana kita telah melahirkan masyarakat yang matang. Kalau masyarakat itu belum matang, memang kawalan-kawalan ini harus berlaku. Jadi dalam kumpulan ini saya fikir dalam bilik ini kita mempunyai pembaca-pembaca yang matang. Tak ada masalah, memang tak timbul pun isu-isu pengharaman buku ini. Kalau dibaca pun okey je kumpulan ni, tak ada masalah. Dan kemudian melahirkan orang yang ada, pembaca yang ada pertimbangan dan tentunya tanggungjawab. Ini penting, tanggungjawab. Kita bertanggungjawab terhadap apa yang kita lakukan. Semua pengarang akan menjawab kembali setiap patah perkataan yang ditulis dalam Facebook ke, dalam buku ke, dalam Twitter ke. Semua itu bertanggungjawab. I am responsible for what I write, but I cannot be responsible for what you understand. Tak bolehlah saya nak bertanggungjawab pada orang apa orang faham, tapi saya bertanggungjawab tak apa yang saya tulis. Dari itu, tulis kena jelas supaya orang tidak salah faham seboleh-bolehnya. Dan kreativiti merupakan jalan keluar supaya pengarang tidak rasa terjejas dengan kawalan. Pengarang sastra khususnya, kita boleh bermain dengan simbol. Tak boleh kata secara langsung bermain dengan simbol. Masih lagi ada lisensia poetika di situ, poetic license-nya, dan boleh bermain dengan satira. Saya rasa antara pengarang yang saya fikir arwahnya, yang sangat menentang kerajaan, yang menulis tulisan-tulisannya semuanya menentang establishment, tapi dia masuk mainstream. Arwah Azizi Haji Abdullah. Tulisan-tulisan dia semua, kalau tuan baca, apa yang ditulis tu simbol-simbol dia semua anti-establishment. Tapi dia boleh baca. Dia seorang pengarang yang bijak. Macam kita lewat, dia tidak dinobatkan sebagai seseorang negara. Tapi saya fikir dia antara pengarang yang lepas semua perkara. Kita tahu stand dia dekat mana. Kita tahu dia menyokong bahagian yang mana. Dia menulis dengan begitu jelas sekali, tapi dia bermain di belakang simbol, di belakang satira. Ini pengarang kreatif. Tak timbul pun. Letaklah di mana pun. Halang ada di mana pun. Dia tetap boleh menulis hingga karya yang terakhir, Mandala Dunia Kedua. Mandala Dunia Kedua juga masih lagi membincangkan isu yang sama, tapi dengan cara yang berbeza, kreativiti yang baru. Nah ini, pengarang kreatif tidak harusnya terhalang kerana sebagai pengarang, dia harus tahu dia ada tanggungjawab. Dia akan jawab balik semua yang ditanggungnya di sini dan dibawa ke sana. Jadi yang nak disebarkan tu haruslah sesuatu yang bermanfaat, dan kita sejauh mana manfaatnya itu, pengarang itu harus ada pertimbangan. Dia bermula daripada pendidikan tadi. Dan kalau ini dapat dijaga, insyaAllah kita semua bolehlah tidur dengan lena malam ini, lepas ini berbuka dengan tenang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita kalungkan ucapan terima kasih atas pembentangan yang telah disampaikan oleh Puan Nisa sebentar tadi, dan juga daripada dua panel kita yang terlebih dahulu membentangkan pembentangan. Tuan-tuan dan puan, majlis kita pada hari ini sebenarnya sangat terbuka, dan saya percaya tuan-tuan dan puan juga berfikiran terbuka.
Justru sekiranya ada sebarang pertanyaan, bolehlah diajukan, boleh nyatakan nama dan juga daripada mana tuan-puan bertugas, dan kemudiannya boleh ajukan soalan-soalan kepada panel-panel kita yang berada di hadapan. Dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya sangat tertarik dengan isu hari ini dan memandangkan tadi Puan Nisa telah mengatakan bahawa kita sejak asal daripada zaman Nabi Adam kita mempunyai sifat ingin tahu. Okey? Dan saya berdiri sini dan juga mempunyai sifat ingin tahu dan ingin tahu dan ingin tahu. Okey? Sebab kata Cik Aziz kita dah puasa dia macam tergeliat lidah Okey, Okey, saya ada satu soalan sebab ingin tahu berkaitan dengan Syiah dan soalan ini ditujukan kepada Dr. Kamaluddin. Okey. Berkaitan dengan sejarah syahadah Syiah, okey, yang ditambah dengan dimasukkan dengan kalimah Ali dalam syahadah Syiah, dan adakah semua Syiah menggunakan syahadah ini? Itu soalan saya. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih kepada yang menyoal dan saya sekarang yang menjawab. Okey, berkenaan dengan masalah penambahan syahadah. Memang itu termaktub dalam kitab-kitab Syiah. Jadi asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa anna aliyan waliyullah. Memang ada. Okey, tapi dalam perkembangan ini banyak kitab-kitab klasik yang memang dah expire lah. Maknanya apa? Ulama-ulama Syiah sekarang ini berusaha untuk menghilangkan hal-hal yang bersifat ekstrim tadi. Jadi ada murajaah, ada revisi semuanya dalam mazhab Syiah. Nah, revisi inilah yang terkadang ulama tidak baca. Sehinggalah pertentangan dan percaturan politik dan sebagainya itu makin menjauh. Sebab apa? Dia hanya selalu bergantung kepada kitab-kitab klasik. Okey, satu buktilah. Jadi seperti asyhadu la ilaha illallah itu dalam azan digunakan. Betul. Semua Syiah. Okey. Dan bahkan kadang dihilangkan Muhammad Rasulullah. Dalam hadis riwayat Syiah dalam kitab Biharul Anwar dikatakan laqinu mautakum bi syahadat alla ilaha illallah wa anna aliyan waliyullah. Jadi Nabi Muhammad dihilangkan ketika nak mentalqinkan mayat ini, bacalah asyhadu la ilaha illallah wa anna aliyan waliullah. Itu ada. Okey. Tapi sekarang ini sudah banyak ulama-ulama Syiah yang sudah menghilangkan tradisi itu. Okey, itu saja sekian. Sebelum buka persoalan, Doktor sikit tambahan. Bagaimana pula dengan Al-Quran yang mengatakan bahawa Syiah itu mempunyai Al-Quran yang ayatnya 17,000. Dipersilakan. Itu pun juga ada dalam kitab-kitab klasik Syiah. Itu ada di Biharul Anwar ada. Al-Kafi pun sudah ada juga. Bahwasanya kitab kita ini banyak yang kurang. Itu ada memang. Tapi sama juga jawaban tadi, jadi itu pun sudah direvisi kembali. Kita tengoklah sekarang kan ada musabaqah tarannum di mana? Di Iran kan? Itu Qurannya sama dengan kita. Yang dibaca mereka itu yang kita baca juga. Jadi sebenarnya perselisihan ini ada ketika abad-abad dulu lah, klasik itu. Tapi walau bagaimanapun juga, ada sebahagian kecil juga ulama Syiah yang bersikeras bahwasanya Quran Ahli Sunnah itu tidak sama dengan Quran yang kita punya. Ada juga sebagian itu. Tapi ini sedikit saja sekarang ni. Sebab apa? Dia kata begitu, tapi tidak pernah dibuktikan. Kalau memang you punya mushaf Quran yang berbeza dengan Ahli Sunnah, mana buku itu? Mana kitab suci itu? Dan tak pernah ada sampai setakat ini. Akhirnya banyak ulama-ulama Syiah ini ragu-ragu juga. Benar juga ini Ahli Sunnah kata. Sebab sampai sekarang kita tak pernah buktikan bahwasanya ada mushaf Fatimah yang mempunyai ayat yang lebih banyak daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey. Terima kasih Doktor. Ada soalan yang lain? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ada soalan khusus juga untuk Dr. Kamaluddin. Yang pertamanya berkenaan dengan rujukan bagi Syiah. Adakah berkenaan dengan ahkam Islamiah itu mereka itu merujuk kitab yang berbeza? Disebabkan apabila ada munaqasyah dengan mereka yang agak cenderung kepada Syiah,
kadang-kadang pendapat itu kita keliru berkenaan dengan rujukannya di mana diambil, sebab seolah-olah riwayat yang disebutkan tak pernah didengari. Jadi adakah rujukan sebenarnya bagi mereka itu satu kitab yang asing seperti mana disebutkan tadi, Al-Quran itu Quran yang lain. Kalau disebutkan kita Sahihul Bukhari, dia pun sebut Sahih Bukhari tapi Sahih Bukhari yang lain. Dan yang keduanya, apakah kitab yang agak sesuai bagi para asatizah khususnya dalam nak mendapat kefahaman, bukan sekadar memahami tetapi dapat menguasai untuk mematahkan hujah bagi golongan Syiah yang agak tersebar pada hari ini. Wallahu a'lam. Syiah pun juga yang tiga ini masing-masing punya rujukan sendiri. Jadi tidak sama. Jadi kalau kitab Zaidiyah juga ada kitab mereka, ada ulama mereka. Imamiyah pun juga begitu, dia punya ulama sendiri. Dan Ismailiyah pun juga punya ulama sendiri. Karena mempunyai ulama berarti mempunyai kitab sendiri. Jadi sebenarnya sekarang ini kita nak tahu Syiah yang mana ketika kita berbincang. Sebab mereka punya berbeza-beza. Ya. Seperti pun juga ya, seperti masalah dalam salat juga mereka pun berbeza. Ya. Jadi ada juga yang salatnya sama dengan Ahlussunnah. Mungkin dia angkat tangan juga, Allahu Akbar. Ada yang tidak. Jadi Allahu Akbar, pasti berdiri aja, tak ada begini. Dia punya berbeza. Seperti lagi rujukan-rujukan. Kalau Zaidiyah itu rujukan utamanya adalah musnadnya Imam Zaid. Kalau Syiah Zaidiyah, rujukan utama. Maknanya dia tidak akan lari daripada buku tersebut. Lepas itu kalau Syiah Imamiyah ada 4. Ada namanya itu, ada namanya Madlaidul Faqih, Al-Kafi, Al-Istibsar dan sebagainya. Syiah Ismailiyah ini memang yang sangat miskin rujukan. Syiah Ismailiyah. Sebab apa? Karena memang ini Syiah yang paling bermasalah lah. Ya. Jadi dia tidak ada rujukan yang banyak seperti Syiah Zaidiyah dan Syiah Imamiyah. Bahkan tokoh-tokohnya pun juga terbatas sangat. Okey. Ya. Kalau kita dari segi macam kita mazhab kan. Ya. Kita cuma mungkin berbeza di segi pemahaman nas itu sendiri. Mungkin Syafi'i melihat di sini basuh itu begini, Hanafi begini. Ya. Tapi adakah Syiah itu menggunakan nas yang sama seperti yang kita gunakan ataupun dia memang lain pun? Begini, jadi sebenarnya perselisihan yang sangat mendalam itu dalam masalah akidah sebenarnya. Adapun dalam masalah fiqh tidak. Jadi kalau mazhab Imam Imamiyah itu dekat kepada Syafi'i. Kalau Syiah Zaidiyah dekat kepada Hanafi. Jadi ini masalah fiqh. Sekarang kalau masalah akidah memang berbeda sangat. Itu dia. Jadi jangan heran kalau salat kita ada kesamaan banyak dengan Syiah. Sebab memang perbezaan dalam masalah khilafiyah ini tidak begitu tajam. Ya. Jadi hadisnya pun juga sama, ada di Bukhari dan mereka juga ada di Al-Kafi. Riwayat sama, isi riwayat sama tapi perawinya berbeza. Kalau mereka akan sambungkan hanya setakat ke Ja'far Shadiq saja, tidak sampai kepada Nabi. Kenapa tak sampai kepada Nabi? Sebab apa? Dianggap imam itu kan ma'asum juga. Berarti maknanya kalau sudah sampai ke Ja'far Shadiq, tak perlu lagi lah kita cek lagi sampai ke Rasul. Berbeza dalam Ahlussunnah. Kita kalau memang tak sampai kepada Rasul, itu tidak boleh dianggap sebagai hadis yang sahih. Okey. Tuan-tuan dan puan, ada soalan lagi. Radihan, kalau kita tengok sekarang ni, yang menjadi trend dan aliran masyarakat, terutamanya generasi Y ini, generasi muda, adalah internet. Dan kalau nak videonya, download daripada YouTube dan laman-laman sesawang yang lain. Ini isu yang besar kepada generasi Y kerana bergantung harap keterlaluan kepada internet ini. Bagaimana peranan JAKIM sendiri, khususnya di unit kawalan media, untuk menangani masalah ini? Silakan. Terima kasih kepada saudara moderator kita. Penggunaan dengan internet alam cyber ni itu merupakan dilema yang besar bagi kita peringkat Hello? Berkaitan dengan media yang melalui saluran internet, media cyber ni, memang merupakan dilema yang besar, cabaran besar kepada kita, pihak JAKI dan mana-mana pihak, agensi penguasaan dan agensi kerajaan.
kerana dasar kerajaan sendiri pun tiada sekatan terhadap media internet. Itu dasar kerajaan. Tapi dalam masa sama, buat kajian juga dari segi setakat yang boleh buat tindakan, buatlah. Cuma dalam konteks media cyber ni, media internet ni, yang ada dimaksudkan oleh saudara kita tadi, yang munculnya media-media baru, sama ada Facebooknya, Twitternya, YouTubenya, MySpace-nya dan macam-macam lagi, memang mencari cabaran yang besar. Jadi dalam konteks ini yang pentingnya kesedaran, mana menjadi tanggungjawab semua pihak lah. Mana bukan pihak JAKIM saja, pihak KDN saja. Kita kan di peringkat Malaysia ni kita ada institusi pendidikan, mana pihak sekolah tanggungjawab guru, pihak rumah tanggungjawab ibu bapa untuk mendidik, memberitahu kan budak-budak ni. Dan dalam konteks ini juga kita lihat dari trend media baru ni juga timbul munculnya ramai para ilmuwan, para ustaz pun join sama dalam tu, membina laman blog, portal, laman YouTube-nya sendiri. Ustaz Azhar Idrus pun jadi tarikan golongan belia, golongan Y juga. Jadi masing-masing ada cara masing-masing, pendekatan masing-masing. Ada setengah tu berjaya menarik golongan Y dengan cara masing-masing, sama ada melalui YouTube-nya, melalui Facebook-nya, melalui blog portalnya. Cuma dari segi sekatan berkaitan dengan bahan cyber ni memang sukar. Apatah lagi kalau bahan ni dimuat masuk di luar negara. Tapi sekiranya benda tu dimuat masuk dalam negara, pihak Suruhanjaya Komunikasi Multimedia dan juga cyber security boleh membuat mana kita detect benda tu dimasuk pada komputer mana, IP internet mana, boleh detect siapa yang buat tu. Setakat tu lah. Empunya wallahu alam lagi. Setakat tu. Tapi YouTube lagi sukar. YouTube ni kuasa besar. Dalam media cyber ni kuasa paling besar. Sebab nak menyekat YouTube kan seumpamanya tu, kena minta izin empunya YouTube. Mana tu? Amerika tu. Susah lah. Sebelum ni kalau tuan-tuan ikut perkembangan dalam media, Facebook Hajah Makcik Uzara tu, berpusat di Norway, Sweden. Jadi dari peringkat kerajaan kita kena minta izin kerajaan sana. Susah begitu. Walaupun orang kata media cyber ni tanpa sepadan, tapi dari segi internet ni ada milik negara masing-masing. Sebab itulah kita tengok hari ni China boleh buat sekatan, Singapura dengan cara dia. Tapi dalam konteks Malaysia ni setakat tu ya. Yang boleh, yang perlu ditutup, tutup. Khabar-khabar kalau tuan-tuan perasan, laman blog tertentu tidak boleh dibuka. Cara tu kerajaan buat. Dan itulah mana peringkat JAKIM memang kita mengikut perkembangan semasa media baru ni, kita pantau, kita analisis, nilai yang patut kita panjangkan kepada pihak tertentu, kita panjangkan. Kalau boleh detect empunya tu, kita jumpalah empunya tu, setakat tu saja. Allah. Terima kasih Ustaz. Tuan-tuan dan puan, ada soalan yang lain sebelum saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazila Hussein dari Universiti Putra Malaysia. Saya ada dua soalan, iaitu kepada Dr. Kamaluddin. Tadi Doktor ada berikan kami perangkaan tentang keadaan ataupun perkembangan Syiah di Indonesia. Sekiranya lah ada Doktor membuat kajian, saya ingin dapatkan pandangan Doktor ataupun data daripada Doktor, ataupun mungkin gambaran tentang apa yang berlaku di Malaysia, walaupun keadaan terkawal, tetapi mungkin ada perkara-perkara sebaliknya yang kita nampak bahawa Syiah itu sedang berkembang. Kedua, kepada Ustaz, sekiranya ada data, apakah keadaan Syiah di IPT? Terima kasih. Terima kasih Puan. Mengenai masalah Syiah ini, saya mungkin nak bagi sedikit tentang gambaran bagaimana strategi dakwah mereka. Jadi Syiah ini semenjak revolusi itu tahun 79, 1 tahun saja lepas itu Imam Khomeini membuat satu strategi bagaimana kita ekspor revolusi ini ke luar negara. Jadi dia ada 5 tahapan. Jangkaan dia 50 tahun sebenarnya. Tapi baru 32 tahun sudah nampak di mana-mana negara. Jadi yang pertama itu tentunya yang awal, peringkat awal, iaitu pengisian atau kaderisasi. Jadi siapkan mereka punya da'i,
dan dibimbing dan sebagainya, itu 10 tahun. Lepas itu 10 tahun lagi ada istilahnya dirasa medaniyah, yaitu studi kajian lapangan. Mereka akan melawat semua negara-negara yang boleh dimasuki. Itu pun juga diprojekkan 10 tahun juga. Jadi 20 tahun. Lepas itu nanti ada lagi approach kepada kerajaan dan pemerintah. Jadi dia sudah mempunyai murid satu negara, dia akan mula untuk menyusup masuk ke kerajaan. Okey. Lepas tu yang keempat itu sudah menjadi pegawai kerajaan di dalam. Dan yang last sekali setelah 50 tahun perancangan mereka ini menjadikan negara itu menjadi negara Syiah. Okey. Jadi 50 tahun. Sekarang kalau kita tengok baru 32 tahun sudah terasa menjadi 40 tahun. Maknanya apa? Indonesia lah sebagai contoh. Sekarang Indonesia penganut Syiah atau pemeluk Syiah sudah 2,5 juta orang. Okey, banyak ya? 2,5 juta. Saya tadi katakan sudah berapa yayasan atau instansi yang bersifat Syiah. Bahkan dia join lagi dengan universiti-universiti seperti universiti di Jakarta atau Muhammadiyah di Jogja, itu sudah ada join kerjasama dengan Syiah. Dibekalkan buku-buku Syiah masuk semua. Jadi seakan-akan sudah mencapai 40 tahun kejayaan Syiah. Sementara baru 32 tahun. Jadi saya rasa untuk konteks Malaysia sama juga diterapkan seperti ini. Jadi sebenarnya memang kita kalau memang nak selamatkan negara, ya tentunya begitulah, kawalan mesti ketat. Yang tentunya kenapa Indonesia begitu cepat merdeka di sana Syiah, ya, karena ada istilah demokrasi. Inilah yang menyekat nih. Jadi dengan alasan demokrasi, semua apapun mazhab dan agama itu dijamin oleh negara. Yang tidak boleh itu yang tidak bermazhab dan tidak mempunyai agama. Selama ada agama dan ada mazhab, silahkan tumbuh. Ada pedoman dan sebagainya, silahkan tumbuh. Itu dia. Jadi sekali lagi, kalau belajar daripada Indonesia yang sudah merupakan jiran ni, dah dekat dah. Itu akan mencapai ke sana juga sebenarnya kalau tidak dikawal. Jadi pertama tadi dia hanya setakat kaderisasi. Lepas tu lama-lama masuk kerajaan. Approach ke sana. Lepas tu menjadi pegawai di kerajaan itu. Beginilah Indonesia boleh dijadikan sebagai salah satu negara yang mengakui keberadaan Syiah Imamiyah yang daripada Iran. Okey. Ustaz, silakan. Terima kasih. Saya nak tambah sikit apa yang dikatakan oleh Dr. Kamaluddin. Sememangnya memang Indonesia menjadi pusat utama untuk orang menyebar mana-mana fahaman. Dan dalam konteks Asia Tenggara untuk ke negara lain, mana ke Indonesia dululah. Mana Indonesia sebagai pusat utama. Maklumlah, rakyat penduduknya begitu besar dengan cara pemerintahnya open, terbuka, dasar demokrasi liberal. Sama ada fahaman Syiahnya, ajar sesatnya. Kita di Malaysia pun ajar sesat. Pimai-pimai, jejak-jejak, berguruna di sebelah sana. Ini. Ada kaitan dengan seberang sana Indonesia. Begitu juga dengan Islam liberalnya, Wahabinya, Syiahnya. Daripada Indonesia tu timbulnya macam-macam yayasan yang disebut oleh doktor tadi. Terbitan buku macam-macam seperti bulan 6 lepas saya pergi ke Indonesia buat kajian berkaitan dengan media sana, berkaitan media. Kita tengok penerbitan Al-Bayan, Al-Huda, Institut Ismailiyah, IKAS, apa nama penerbitan Indonesia tu. Banyak yang menerbitkan buku-buku, termasuklah Mizan, walaupun terbit pelbagai bahan penerbitan, tapi buku-buku Syiah ni begitu banyak. Al-Maklum, CEO besar dia tu Haidar Bakir, dia tokoh Syiah. Setiap boleh kata 2 minggu sekali dia ke Iran, kota Iran. Dan sebelum ni pun saya pernah buat teguran secara lisan pada syarikat penerbit Malaysia, membuat MOU dengan Mizan, dengan Dr. Haidar Bakir itu, supaya berhati-hati. Boleh, tapi mana tapis buku Syiah tu reject, buku yang bukan Syiah ambil lah. Terbitan Mizan banyak yang bagus dari segi pemikiran, banyak falsafah yang bagus. Dan tokoh-tokohnya juga adalah Jalaluddin Rahmat, itu tokoh besar. Kadang-kadang datang Malaysia tiba-tiba ada Kuala Lumpur. Haidar Bakir pun sama. Ramai lagi tokoh-tokoh. Dan peringkat IPT sana pun golongan Syiah dah menguasai untuk peringkat pengajian sarjana, master, PhD.
ada apa nama yang bawa ikas tu, dia ada cawangannya di London, cawangan di Tehran, cawangan di apa nama Amerika, di Kanada, di Jakarta pun ada. Dan dia orang cuba nak masuk ke Malaysia melalui akademik, secara intelektual. Dan di antaranya untuk golongan belia ni sasarannya di antaranya karya kreatif dalam bentuk novel. Novel ni sebenarnya mempunyai pengaruh yang besar. Saya pergi ke Indonesia, karya kreatif ni di antara buku yang terlaris di Indonesia sempena pesta buku apa nama ni. Begitu juga di Malaysia. Pesta buku antarabangsa kita, novel lah paling laku. Bukan buku. Tumpuan novel ni amat penting kerana ia dapat mempengaruhi khususnya golongan belia. Orang dewasa pun suka baca novel lah, santai. Jadi berkaitan dengan Indonesia ni memang kita waspada, kita curigai. Kita sasa tengok perkembangan sana, kita pun membina kerjasama dengan pihak NGO sana, dengan pihak IPT sana, pihak Jabatan Agama sana, kita membina kerjasama perkongsian maklumat. Kerana Indonesia ni benda-benda yang di Indonesia ni akan mengeksport ke sini. Dari segi sebelum ni yang hebohnya Irsyad Manji, dia transit Indonesia dulu Jakarta. Heboh Jakarta. Tiba-tiba ada dah mampu. Dia main cikucak. UIA tak bagi. Monash University tak bagi, tiba-tiba dibuat di Dewan Perniagaan Dewan Perhimpunan Cina. Nama dia berjaya buat juga. Di Irsyad Manji. Mana dia pergi transit di sana dulu. Akan datang dia fikirlah akan masuk ke Malaysia sama ada melalui forumnya, wacana intelektualnya, melalui IPT, kerjasama IPT kita, penerbitannya yang melalui internet tu macam-macam lah. Itu berkaitan dengan Indonesia lah. Pengaruhnya besar sekali ke kita ni, sama ada filmnya dan ramai macam-macam lagi. Syiah di IPT ni di dalam konteks Malaysia ni memang ada, cuma benda ni tak boleh dedah lah. Dan kita harap pun pihak IPT masing-masing mengambil serius dalam benda ni, boleh nasihat ke macam mana. Dalam Syiah ni bagaimana nyatakan, dia ni ada konsep taqiyah. Bila isu gempar macam tu, lepas gombak kena tangkap, semua pesyarat ni pesyarat. Ada sembunyi apa, bila gempar digombak kena serbu. Sembunyi sampai ada pesyarat sini hantar pergi jumpa Tuan Ramah untuk buat assignment. Oi, saya shopping ini. Belum ni Syiah bagus, era bagus. Bila ada isu budak-budak lagi tanya buat assignment ni, taqiyah lah. Itu memang wujud. Pertama dan sebagaimana kita tengok pada tahun ni, perkembangan pelajar pada Iran semakin ramai. Sebelum ni ada belah-belah ribu, sekarang ni dia kata hampir 20,000 student Iran di Malaysia, di IPTA, IPTS semua. Dan pekerja Iran semakin ramai, pelabur Iran semakin banyak Malaysia. Dan pelancong Iran pun tahun ni meningkat sekali ganda berbanding tahun lepas, pelancong Iran. Kerana banyak duit dia orang. Pengedar dadah pun ramai orang Iran. Menjadi sasaran kita Malaysia sekarang ni. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Saya rasa majlis pun, ada lagi. Boleh, silakan. Wabarakatuh. Saya nak tujukan satu je soalan kepada doktor. Mengenai konflik di Syria, ada setengah pandangan yang mengatakan bahawa konflik di Syria ni hanyalah berunsurkan politik semata-mata. Ada pula yang mengatakan ini adalah percanggahan di antara ahli sunnah dan Syiah. Jadi minta doktor jelaskan. Terima kasih. Saya belum bilang lagi ya. Jadi Syiah ini kalau sudah masuk di sebuah negara, dia akan menjadikan satu konflik masyarakat. Sebab apa? Misi dia itulah bagaimana mensyiahkan negara itu. Jadi sama dengan Syiah ini, yang memang Bashar pun juga aman daripada kalangan itu juga, Syiah. Jadi otomatik lah. Jadi selama ini karena dia sedikit dia punya penduduk, maka dia tidak pernah wawarkan Syiah itu. Sebab penduduk Suriah adalah 75% adalah orang Sunni. Makanya diam-diam. Nah, tatkala sekarang ini sudah memang nak dijatuhkan dia punya kerajaan, mulailah dibangkitkan semua isu-isu kesyiaan mereka ini untuk berjihad. Makanya pertumpahan darah makin keras di sana. Jadi yang tadinya hanya setakat politik, sekarang sudah menjadi kepada masalah akidah. Jadi tidak jauh daripada situ. Jadi konflik politik sekali dengan akidah. Okey. Saya nampak dipersilakan.
Boleh Puan review sikit tentang kita kata influence Faisal Tahrani dalam kita kata pengaruh beliau lah terhadap pembaca-pembaca di kalangan golongan muda, di mana kita tahu Faisal adalah mungkin sympathizer ataupun pengikut Syiah. Terima kasih. Terima kasih Dr. Zurina. Baik, saya akan menjawab sebagai pengarang. Sebab saya kenal dia pun sebagai pengarang, tak kenal dia lebih daripada itu. Baik, Faisal, apa yang saya baca daripada karya dia yang awal sampai sekarang, dia konsisten dengan cara penulisannya. Pada saya melihat dia sebagai karya sastra. Jadi kalau saudara memahami lebih daripada itu tahap pemahaman saudara lah, tuan-tuan dan puan-puan. Setakat yang saya faham, ini sebagai karya sastra. Dan dalam karya sastra itu ada poetic license-nya. Di sini dah dia, sama ada ia atau tidak itu kita tak tahu kan. Setakat ini siapakah dia sebenarnya benar sympathizer atau orangnya sebenarnya ataupun tidak semata-mata kita tak pasti. Tapi yang nak disampaikan itu pada saya lebih kepada karya itu sendiri. Dan sejauh mana pemahaman itu, saya kata kembali kepada isu tadi, setiap pengarang dia bertanggungjawab terhadap apa yang dia tulis. Tapi dia tak bolehlah bertanggungjawab pada apa yang orang lain faham. Jadi di sini saya tidak melihat bahawa apa yang dia tulis itu, takat pahaman saya yang sangat cetek ini yang ilmu Syiah yang tahu Syiah Sunni itu aja kan. Lebih daripada itu tak tahu daripada itu kan. Tapi saya tidak melihat bahawa berlaku boleh menggelirukan dan sebagainya itu terpulang kepada cara bagaimana. Namun pengaruh dia sangat besar kerana kita kena akui dia sangat kreatif dalam menghasilkan karya. Dia saya kata dia sangat brilliant Dia brilliant. Dia boleh menulis dengan begitu memujuk. Kita sangat percaya. Hatta saya tak ambil buku lain lah. Saya ambil novel yang saya paling bagus pada saya 15-15. 15-15 itu memang, bukan 15-11, 15-15. 15-11 pun tak sebenarnya 15-15 lah pada saya. 15-15 ini dia membina satu fakta yang sangat convincing. Sampai orang tanya saya, Punya tak tahu kenapa orang tanya saya. Nyamah Mulia tu di mana kuburnya? Kalau betul dia Melaka kan, saya kata tanyalah Faisal, tanya saya buat apa, manalah saya tahu. Sebab itu maknanya dia menulis dengan begitu yakin. Ini keyakinan dia dalam karya itu jelas dan tak goyah langsung dalam cerita itu, seolah-olahnya seperti itulah. Dan kita kena ingat bahawa kita sedang membaca karya sastra. Kita bukan membaca karya fakta, non-fiction. Kena berfikir sendiri bagaimana. Dan kalau kita bimbang bahawa ada generasi yang akan terpengaruh seperti jika ditakuti itu, saya kata kita mari kita bawa berbincang hal ini. Mengapa kita terus menghukum begitu sajalah. Dia pun harus diberi ruang untuk mempertahankan ataupun memperkatakan. Mungkin dia ada agenda dia sendiri, sejauh mana itu itu hak dia. Dan sejauh mana dia harus dikawal juga sangat tergantung. Yang penting perpustakaan kena ada buku dia kan. Benda-benda yang kalau nak diharamkan pun, saya setakat ni buku dia tidak ada yang diharamkan lagi oleh KDN lah. Sebab saya rasa yang paling tinggi KDN. JAKIM boleh memberi nasihat dan mengawal kepada peringkat-peringkat yang institusi di bawah JAKIM, di perpustakaan, masjid dan sebagainya memang di bawah JAKIM kan. Tidak boleh berada, itu hal JAKIM. Tapi di peringkat mass, umum, masa di bawah KDN. Setakat ni pagi tadi kali terakhir akses laman web KDN masih lagi buku terakhir pun Irsyad Manji. Ya. Terima kasih. Terima kasih Puan Nisa. Tuan-tuan dan puan-puan, saya kira cukup setakat itu saja soalan. Saya tutup sesi Q&A ni. Okay. Saya mohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan sebelum kita ke acara yang berikutnya. Ya Cik Sabihan, ada isu terhangat. Terima kasih. Saya mohon tuan-tuan dan puan-puan menyemak paperback masing-masing. Di dalamnya ada borang penilaian. Kita mohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk mengisi borang penilaian tersebut dan insya-Allah nanti kita punya urusia akan mengutip borang penilaian tersebut. Kita nak pastikan program ni ke tahap mana pencapaian dia, itu yang penting supaya kita boleh nilai di masa hadapan. Kalau ada program yang sama, kita akan buat yang terbaik daripada apa yang telah dilaksanakan hari ini. So saya bagi masa kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk mengisikan borang penilaian tu. Panel tak perlu. Ya. Belum. Dalam masa tuan-tuan dan puan-puan mengisi borang penilaian tersebut,
Saya dengan sukacitanya mempersilakan Timbalan Ketua Pusakawan Perpustakaan USIM Puan Nur Azah Mukmin untuk tampil ke hadapan bagi menyerahkan ataupun menyampaikan cenderamata kenangan. Persilakan. Seterusnya dipersilakan Ustaz Radhihan Sa'ari. Dan akhir sekali dipersilakan Puan Nisa Haji Harun. Muka seiras tak? Ada lagi seorang muka seiras di belakang, tapi dah tak ada dah, orangnya dah turun. Itu tidak boleh disebutkan namanya. Terima kasih Puan Nur Azhar, terima kasih kepada ahli-ahli panel kita yang sudi hadir pada hari ini. Alhamdulillah kita telah sampai ke penghujung acara, penghujung program. Saya ucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kepada tetamu jemputan kita daripada luar USIM kerana sudi berkongsi idea, hadir bersama di dalam program kita pada hari ini. Tidak ada perkataan lain yang paling sesuai untuk saya ungkapkan selain syukran jazilan. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Saya kira kita tutup majlis kita pada hari ini bersama-sama dengan tasbih kafarah dan suratul As.